Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayung-hayungkan kepala mereka, ada sanggut di atas kepala mereka bagaikan bonggol. Kedua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dicium bau wangian syurga. Sesungguhnya, bau wangian syurga itu sudah tercium sejauh 500 tahun perjalanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Takbir. 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 Masya Allah, semangat. Ini ketua takbir paling kuat saya dengar. Masya Allah. Okey, tasbih. Tahmid. Takbir. Tahlil. Masya Allah, alhamdulillah. Semuanya apa ni? Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Hamid, yang Maha terpuji. Apabila kita melihat kekaguman terhadap makhluk, cepat-cepat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu. Manusia diberi limpahan kekayaan. Lalu kita melihat di sebaliknya, Allah yang Ghani, yang Mughni, Allah yang Maha Kaya, yang memberikan dia kekayaan. Kita melihat ada manusia diberi limpahan rezeki, anak dan sebagainya. Lalu kita ingat tentang bahawasanya yang memberi rezeki adalah Allah yang Razzaq. Lalu kita memadamkan atau kita membenamkan kuasa manusia ataupun kegaguman kepada manusia, yang akhirnya kita melihat segala sesuatu pada pandangan kasar mata kita, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat ada hamba Allah yang diberikan wajah yang indah, rupa yang tampan, cantik dan sebagainya, lalu kita ingat nama Allah ya Badi', yang Maha menciptakan keindahan. Lalu kita melihat indahnya alam yang Allah ciptakan, kita ingat semua itu ciptaan Allah ya Khaliq. Akhirnya apa jua yang kita lihat di sekeliling kita membawa ingat, membawa cinta, membawa sayang dan membawa yakin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada orang yang sangat dimuliakan. Lalu kita ingat yang memuliakan dia berada di kedudukan tersebut bukan kerana pandainya dia, bijaknya dia, ataupun kedudukan dia tu diangkat sebagai pemimpin, tetapi sesungguhnya Allah yang Mu'izz, Allah yang memuliakan hambanya. Tetapi ingatlah, Allah yang Muzil juga boleh menghinakan kembali hambanya yang tidak kenal Allah dalam ketika dia dimuliakan. Ada kita melihat seorang hamba Allah diberikan kurniaan kepetahan berkata-kata, kita kata bijaknya dia. Lalu kita melihat Allah yang Hakim, yang Maha bijak. Kita lihat alim ulama yang begitu banyak ilmu. Jangan sampai kita taksub kepada alim ulama sampai kita melebihi batasan. Na'udzubillah min zalik, ketaksuban yang berlaku membuatkan kita seolah-olahnya menyatakan ulama sekian-sekian, orang alim sekian-sekian. Dan saya percaya orang alim itu tidak mahu diperlakukan begitu. Tetapi bila timbul ketaksuban, seolahnya semua nak ambil berkat, nak buat itu, nak buat ini, seolahnya ulama itu menjadi perantaraan dia dengan Allah. Jadi bila kita lihat orang yang alim, lalu kita fikir di sebaliknya adalah Allah yang alim, yang hakim, Allah yang memiliki ilmu, berikan dia ilmu, sebaik dia mati dia pun terkubur, ilmu itu beralih pula kepada orang yang lain. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian ni, yang umur-umur berapa ni? Tak nak mengaku 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih. Tapi nampak macam 30 lebih belakang. Comel-comel. Masya Allah, alhamdulillah. Perasan tu kan. Masya Allah, mudah-mudahan kita kelihatan seperti 30-an itu di syurga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kerana bakal penghuni syurga Allah, ahli syurga Allah umurnya sekitar 30 lebih. Orang lelaki saya faham memang dia rasa muda, walaupun pagar dah tak ada. Kan? Masya Allah, aduh marah cik. Okey, baik. Aduh. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Saya lihat kehebatan Allah di sebalik ibu-ibu, ayah-ayah datang daripada jauh. Umur 50, 60, 70, bahkan mungkin ada 80. Allah yang Rashid, Allah yang Maha Cerdas, beri ibu-ibu sekalian kecerdasan tubuh badan. Allah yang Qawi, berikan kita kekuatan. Mudah-mudahan kita kekal sampai kita mati besok dalam keadaan Allah ya Nur, ya Hadi, ya Haq. Semua ni saya mengulang-ulang nama Allah, Asma'ul Husna. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal man ahsaha, barang siapa yang menghafal, sebenarnya para ulama menyebut perkataan ahsaha di sini, bertadabbur dan beramal dengan Asma'ul Husna, wajabat lahu jannah. Dijamin baginya syurga.
Jadi hari ini kita belajar tadabbur Al-Quran. Kita belajar juga tadabbur hadis Nabi SAW. Tetapi kita juga perlu beranjak satu lagi, iaitu bertadabbur asma'ullah. Maka kita akan kenal sifat Allah. Lalu bila kita dipuji dengan apapun keadaan kita. Orang puji kereta kita cantik ke? Bini kita cantik ke? Orang rumah kita sado ke? Kan? Tapi sado kat perut. Bukan kat lengan. Apa-apa orang puji anak kita cerdik, bijak, kita tidak menyandarkan pada diri kita. Ini penyakit yang bahaya umat akhir zaman. Kita menyandarkan sesuatu kepada diri kita. Bila kita orang kata, anak-anak semua menjadi, tengoklah siapa mak Apa rahsianya? Qiyamul-lail jangan tinggal. Macam tu. Baca Yasin. Bukan saya kata tak boleh, tapi kita bimbang masa kita cakap soalannya anak kita sekian-sekian, harta kita yang banyak ini sebab diri kita. Bukan asbab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita fahamnya, dunia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sampai seberat sayap nyamuk. Pernah tengok tak sayap nyamuk? Tak. Kita tahu nyamuk, kita pun tampai dia kan. Dia ada ahli keluarga tu, ada anak-anak tu, sian dia. Kita tampai dia. Tapi sayap nyamuk tak macam sayap lalat contohnya. Sayap lalat boleh nampak juga. Nak kata betapa nipisnya sayap nyamuk, kita hanya nampak nyamuk berterbangan, tapi sayap dia tak nampak. Di sisi Allah, dunia dan isi ini tak sampai seberat sebelah sayap nyamuk. Nak kata Allah tak pandang sedikit pun dunia. Sebab itu kadang-kadang Allah menghalang dunia ini daripada hamba-Nya yang dicintai. InsyaAllah kita lah orang yang Allah cintai. Sebab itu kadang Allah halang. Kalau boleh kita nak suami macam ni tak dapat, lalu kita sabar, kita redha. Itulah jalan ke syurga. Kalau boleh kita anak-anak kita macam ni, cucu kita macam ni, rumah kita godang macam tu, lepas tu kereta kita sekian, tapi tak dapat, lalu kita faham Allah menahan dunia ini untuk orang yang dicintainya, kerana Allah nak beri syurganya. Tapi kalau kita masih lagi tengah duk buru-buru tentang dunia dan sebagainya, memang kita nak. Siapa tak nak duit? Betul kan? So, kalaulah kita diberi pilihan untuk terima duit 1,000 dengan 10,000, acik-acik nak yang mana? 10,000. Tu sakit lutut tu. Itu gigi dah gugur tu kan, dah tua. Tapi nampak 10,000 tu, ya Allah banyak. Janganlah orang nolak. Tak apalah, 1,000 ni je lah. Tak ada duit-duit ni. Dan tengok duit dengan lumpur sama. Itu ahli sufi ya. Ahli sufi melihat emas dan lumpur sama, tak ada nilai. Sebagaimana pandangan Allah terhadap dunia ini tidak ada nilai sedikit pun. Masya Allah, Allahu Akbar. Bumi ini, dunia ini ibarat lautan yang luas. Ramai orang telah lemas di dalamnya, karam lemas di dalamnya, menikmati apa yang terkandung di dalam laut tersebut. Subhanallah, mudah-mudahan kita ada satu sampan ataupun kapal yang membawa kita berlayar ke destinasi, iaitu iman, taqwa, ihsan dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah, ada apa ni, saya tak ada start mukadimah tu, ceramah tu kan. Terima kasih kepada kepada Majlis Agama Islam bagi saya peluang untuk bersama mengundur balik. Pihak Baitul Mal, Majlis Agama Islam, masya-Allah bagi saya peluang. Allahu Akbar. Sebab biasa orang luar yang duk jemput kan, RKL dan negeri luar. Jadi alhamdulillah ni antara saya rasa berdoa juga tu kan, orang negeri jemput, lepas tu semua Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan pun ada, masya-Allah. Saya rasa bersyukur di atas pilihan Allah pada pagi ini. Sama-samalah kita bermuhasabah dan kita berkongsi apa yang nak disampaikan. Mudah-mudahan hasil daripada yang kita share, apa yang ilmu yang kita sama-sama rasa akan memberikan kepada perubahan ataupun tindakan. Kita antara ilmu, kalau kita nak tengok ilmu itu, ilmu yang sampai majlis ini diangkat sebagai taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, antara syaratnya majlis ilmu itu menambahkan rasa takut kepada Allah, takwa Allah. Takut kepada Allah bukan bermaksud jauh daripada Allah, tetapi semakin kita takut, semakin dekat dengan Allah. Kalau takut dengan makhluk, kita menjauhi makhluk. Kemudian majlis ilmu ini kita pastikan supaya menambah cinta kita pada akhirat berbanding dunia. Kemudian syarat yang ketiga majlis ilmu itu untuk diangkat menjadi taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah sepanjang majlis ilmu ini menambahkan kecelaan diri. Bukannya rasa diri makin baik. Balik peli orang yang tak datang kuliah. Peli roommate, suami lah kan. Awak ni, saya baru balik kuliah daripada pagi tengah hari ni. Awak buat apa kat rumah? Main saya ceramah sikit. Contohlah kan.
Jangan sampai kita merasakan bila dengar satu ilmu, kita duk nampak cela orang lain. Kita bila dengar bab tanggungjawab, kita kata, suami aku tak bertanggungjawab. Bila cakap bab hutang, ramai orang tak bayar hutang aku ni. Bila sebut pasal zakat contohnya, ramai ni orang ni adik-beradik tak bayar zakat. Tak nampak kecelaan diri. Jadi kita bimbang, kita datang ke majlis ilmu taman syurga Allah, tapi kita tidak jadi ahli taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, kalau menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu nampak taman syurga Allah, farta'u, maka kamu kena singgah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah taman syurga itu ya Rasulullah? Jawapan Rasulullah apa? "Hilaku zikri." Halaqah zikir yang mengingat kepada Allah, tentang akhirat, tentang Rasulullah dan sebagainya. Halaqah ni mesti ada pertemuan. Tak boleh kita dengan ustaz dalam TV, tak jadi. Ustazah, cik hari-hari dia pergi kuliah, tapi kat rumah lah, buka al-kuliah. Contohlah kan. Buka tanyalah ustaz, tanyalah ustazah, contohnya. Itu bukan majlis ilmu. Sebab asal majlis ilmu maksudnya jalasah, mesti duduk. Ada yang menyampaikan, kita duduk. Dan majlis ilmu kita ni insya-Allah dipayungi oleh para malaikat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Ada satu ketika Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, dalam satu majlis dalam kitab Al-Kabair. Dia berkata, tiba-tiba dia kata, hendaklah di antara kamu ini yang memutuskan silaturahim pergi keluar. Tiba-tiba dia kata begitu, minta keluar. Lepas tu tunggu, adalah seorang pemuda keluar daripada majlis ilmu tersebut. Kemudian dia pun, wallahu alam, dia pergi jumpa mak saudara dia minta maaf. Mungkin dia ada putuskan silaturahim, bergaduh, salah faham, tak bertegur. Lepas dia selesai, mak saudara dia pun pelik, kenapa tiba-tiba minta maaf ni. Kemudian dia masuk balik majlis ilmu Anas bin Malik, lalu dia bertanya, "Wahai Anas bin Malik, kenapa kamu katakan begitu?" "Kerana aku melihat tertahan rahmat Allah disebabkan ada orang yang memutuskan silaturahim." Anas bin Malik, sahabat Nabi semuanya wali Allah, dibuka hijab dan sebagainya, diperlihatkan keadaan majlis ilmu tersebut, sama ada diangkat menjadi taman syurga Allah. Sebab bila sebut taman syurga Allah, ini satu tempat, satu majlis yang sangat tinggi nilai di sisi Allah. Sebab malaikat rahmat bila turun ke bumi, dia pilih tempat mana? Masjid, taman syurga Allah, tempat-tempat ibadah yang tempat-tempat yang memuji-muji Allah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya malaikat bersama kita, Nabi sebut dalam hadisnya, didoakan 3 perkara. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, dan terimalah taubatnya. Rahmatilah dia, Masya Allah. Rahmat Allah bila turun kepada kita, kalau kita sakit Allah sembuhkan. Bila kita sedih, Allah gembirakan. Bila kita sempit, Allah lapangkan. Bila kita dalam keadaan duka cita, Allah akan berikan khabar gembira, insya-Allah, mudah-mudahan. Para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat sekalian, pernah saya diingatkan oleh guru saya, pasal cerita Anas bin Malik tu, saya nak sambung sikit lagi. Maksudnya Anas bin Malik ni diberi Allah untuk lihat majlis ini ditahan rahmat Allah ataupun tidak. Tapi kita tak tahu, Masya Allah. Kita manusia biasa, tidak diberi kelebihan itu. Tetapi cerita tu, bab putus silaturahim, ibu-ibu sekalian, dalam kitab Al-Kabair, saya nak ingatkan jugalah, nak selit. Antara ujian ataupun ciri-ciri ataupun masalah fitnah akhir zaman manusia hari ini, nanti saya akan tunjuk 15 list apa dia ciri-ciri umat akhir zaman, fitnah akhir zaman. Antaranya adalah manusia tidak menjaga hubungan silaturahim, tapi lebih menjaga hubungan ukhuwah. Dia dengan kawan lagi baik daripada dia dengan adik-beradik. Dia dengan kawan, kalau kenduri kemai lagi pergi. Kalau ada rumah terbuka, kawan-kawan lah. Mak saudara, tok saudara tak sampai dia kat rumah. Hari ini manusia menitik beratkan hubungan ukhuwah, maksudnya saudara se-Islam. Bagus. Tetapi melupakan hubungan silaturahim. Saya nak ingatkan satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih dalam kitab yang sama menyebutkan, sesungguhnya Allah memalingkan wajahnya. Allah memalingkan wajahnya di pada masyarakat kelak. Maksudnya Allah tak mahu pandang satu golongan ini. Dan disebutkan Allah tidak mahu enggan menerima sedekahnya, iaitu dia memberi kepada yang jauh, sedangkan ada yang dekat, dia tidak beri. Mari kita muhasabah sama-sama. Apa yang nak dimaksudkan? Kadang-kadang kita tengok, betul, bukan salah kita nak bagi sedekah pada orang Palestin, nak bagi pada Syria, nak bagi pada Rohingya, boleh. Tetapi cuba lihat, ada tak adik-beradik kita yang susah?
Memang susah kita nak bantu adik-beradik. Lagi kalau ada masalah kocik hati. Dulu Dan susah dia tak ada nak tolong Dan. Adik-beradik, sepupu ada masalah keluarga lah, apalah, orang keliling. Kadang dalam taman kita, dalam jiran kita ada orang yang susah. Tapi bila ada orang yang jauh, bukan saya kata tak boleh bagi madrasah, tapi semua silakan. Tetapi kita takut kita menjadi orang yang muflis di akhirat kelak. Kita sangkakan kita di kalangan orang yang bersedekah. Sampai kita diberi gelaran dermawan. Kita sedekah sana sini ribu-ribu, habiskan dan sebagainya. Rupanya Allah tak terima sedekah kita. Asbab kita tidak utamakan orang yang dekat. Yang pertama silaturahim. Silah maksudnya hubungan. Rahim. Keturunan nenek, moyang, apa semua, sepupu, sepapak, mak saudara, cuba cari. Ada lagi tak yang susah? Kemudian kita ada salurannya untuk jaga kemaslahatan umat. Sebab kita risau juga, saya percaya Baitul Mal pun mula risau antara budaya masyarakat kita. Nak bayar zakat, beri kepada yang jauh. Maksudnya boleh tak? Memang saya selalu ditanya, Ustazah, saya niat zakat untuk bagi ke Syria, untuk bagi Palestin, untuk bagi ni. Saya kata cuba tengok adakah mereka itu memang diberi kuasa oleh kerajaan untuk menerima zakat. Sebab kita hati-hati ibu-ibu sekalian, ada orang hari ni nak bayar zakat ikut kefahaman masing-masing. Dia kata, Ustazah, saya bagi zakat ke rumah anak yatim. Dah lama memang bagi rumah anak yatim tu. Saya kata, anak yatim bukan asnaf. Kita dah rasa anak yatim. Melainkan kalau anak yatim itu fakir miskin. Baru boleh, baru sah. Kita bimbang zakat ini perkara wajib rukun Islam. Kita bimbang, kita ingat settle. Dan ada hadis Nabi yang sahih menyatakan, bab zakat saja, isu zakat saja di padang masyarakat akan dihisap paling kurang 50,000 tahun. Dan kita tahu tempoh yang paling pendek dihisap 50,000 tahun. Tapi bab zakat saja kita akan dihisap sungguh-sungguh. Masya Allah. Sebab itu hari ini bahagian zakat, subhanallah, Baitul Mal ambil inisiatif ni. Jangan kita fikir dia orang ni nak buat elan zakat lah ni, buat tajuk ni supaya orang datang nak cerita pasal zakat. Tapi bila kita datang, subhanallah, kita kena percaya Allah ya Jabbar, Allah ya Qahar. Allah yang maha memaksa sedang paksa diri kita untuk hadir pada pagi ini, untuk mendengar, untuk meneliti. Mungkin itulah asbab solat kita tak khusyuk. Ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah saja hidup kita. Rupanya kita ada masalah dengan harta kita yang tidak dibersihkan, tidak disucikan. Kita tahu maksud zakat apa? Penyucian. Maksud zakat itu penambahan. Orang yang keluarkan zakat, subhanallah, hartanya sedang dibersihkan oleh Allah. Allah bukan nak ambil harta daripada kita. Harta semua milik Allah ya Malik. Semuanya daripada Allah. Bila kita mati, kita akan berpindah harta itu kepada orang lain. Tetapi Allah ingin membersih dan menyucikan harta kita, lalu harta kita akan bertambah di dunia dan akhirat. Subhanallah, alhamdulillah. Itulah mukadimahnya ya. Saya mudah-mudahan ya, kita tak tahu di kalangan kita ni, Masya Allah, siapakah orang yang betul-betul ikhlas datang. Mungkin ada yang datang sebab nak selfie nanti. Contohlah kan. Mungkin wallahualam atas sebab apa kita datang, tetapi sudah tentu ada hati yang ikhlas. Ini guru saya pesan pada saya. Dia kata, Ustazah, supaya kita tak rasa riak, takabur, ujub dengan kemampuan yang Allah berikan pada lidah kita untuk menyampaikan ilmu Allah, Ustazah kena tanam satu perasaan, iaitu kita mampu menyampaikan sebab ada orang ikhlas datang untuk mendengar. Disebabkan ada orang yang ikhlas untuk mendengar ilmu Allah, nak berubah dan sebagainya. Kerana itu Allah memudahkan saya menyampaikan. Kerana Allah nak orang itu dapat keikhlasan dia. Dan kita semua berkumpul pada saat ini, kita bukan menghimpun dosa-dosa, subhanallah. Sebab orang yang hadir dalam perjalanan sedekah, kemudian digugurkan dosa, Masya Allah. Memang kita hamba Allah yang berdosa. Tetapi di kalangan kita ini ada ahli sedekah. Di kalangan kita ada ahli qiyamul lail. Di kalangan kita ada ahli sabar. Orang yang sangat sabar dalam perkahwinan 30 tahun, sabar je dengan suami. Dan ada anak, sabar pula dengan anak. Di kalangan kita ni ada orang ahli siam, orang yang suka berpuasa. Lalu kita berkumpul dalam satu majlis, kita saling melengkapi. Masya Allah. Asbab dia orang puasa, asbab orang ni rahmat Allah turun kepada kita. Kita walaupun ada yang tak jadi ahli mana-mana ni, biasa-biasa semua sedang-sedang je, kita menumpang barakah ahli-ahli yang disebutkan tadi. Masya Allah. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya kamu akan mampu menyamai kedudukan ahli siyam dan ahli qiyamul lail. Ahli siyam ni orang yang berpuasa banyak dalam setahun. Kita ni dalam setahun banyak makan ke banyak lapar? Tak payah setahun lah kan, seminggu pun memang banyak makan lah. Lepas makan ngunyah-ngunyah, makan ngunyah-ngunyah. Aduh, benda nak makan kan. Masya Allah.
Nabi sebut barang siapa kedudukan, suatu kedudukan yang boleh menyamai orang yang berpuasa ni, ahli siam ni dia punya banyak puasa, dalam setahun lebih banyak puasa daripada tak puasa. Dia ambil puasa Nabi Daud, dia ambil puasa hari putih, dia ambil puasa hari Isnin dan Khamis. Maksudnya semua puasa-puasa sunat dihimpunkan, akhirnya dia lebih banyak berpuasa. Susah ke senang nak berada kedudukan ni? Sangat susah. Kemudian yang kedua, ahli qiyamul lail. Mula rasa kita lah tu ahli qiyamul lail. Ahli qiyamul lail ini lebih banyak dia jaga daripada tidur. Kita ni hujung waktu dekat subuh tu baru bangun. Betul tak? 30 minit sebelum kita bangunlah, awal solat tahajud dan sebagainya. Ahli qiyamul lail ni sebahagian malam daripada isyak ke subuh itu 2/3, maksudnya lebih daripada separuh adalah untuk baca Al-Quran, zikir, istighfar. Itu baru layak digelar ahli qiyamul lail. Susah ke senang nak dapat tu? Sangat susah. Kalau bangun tengah malam, rasa soleh dah tu kan, tidur balik kan subuh lambat. Kalau ujung subuh tu pun tengah malam, kalau kita mampu bangun tahiyat tu dah confused dah baca belum, tertidur time tahiyat. Baca Quran tu setengah-setengah pun tak sampai kan. Neno dah napo payah sangat ni, ya Allah Engkau lah Maha mengetahui, tidur balik. Bukan senang nak jadi ahli qiyamul lail. Namun di sana Nabi kata, sesungguhnya kedudukan orang yang berakhlak mulia, orang yang mempunyai peribadi yang baik, hatinya sangka baik selalu, doakan yang baik-baik selalu, hatinya tak dendam walaupun orang menyakiti dia, sentiasa memaafkan isteri, sentiasa memaafkan suami, anak-anak, adik-beradik. Mungkin hati begitu ada di kalangan kita, hati yang sangat baik. Allah memang melihat bagaimana ibadah kita membentuk hati kita. Kalau ibadah yang banyak itu tidak membantu untuk membentuk hati yang baik, soalannya sia-sia ibadah kita. Sebab buah kepada ibadah adalah akhlak yang mulia. Nabi sebut seseorang itu boleh menyamai kedudukan ahli qiyamul lail dan ahli saum, orang yang berpuasa, ahli siam, iaitu apabila dia memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah, mudah-mudahan. Nabi sebut lagi tentang akhlak yang mulia. Nabi kata orang yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar kelak orang yang paling berakhlak yang mulia. Kemudian Nabi sebut lagi sesungguhnya timbangan amal yang paling berat adalah akhlak mulia. Jadi di situ kita lihat betapa Islam ni agama rahmah. InsyaAllah kita semua cuba berusaha memiliki akhlak yang mulia. Tengah donga-donga nampak ada yang tengah ngor tu kan. Akhlak orang akhlak mulia, dia fikir qiyamul lail malam tadi ni. Dia tak bersangka buruk. InsyaAllah. Sebab ia tentang hati kita. Lepas tu ada tengok yang duk tengok handset tu kan, kita geram, ustazah tengah camah dia tengok handset. Macam itulah kan. Kita bersangka baik. Mungkin ada urusan besar tu, dia tengah berhubung dengan PM kot. Mana boleh tangguh PM mesej. Jadi subhanallah, sentiasa ada ruang untuk bersangka baik, untuk memiliki akhlak yang baik. Paling susah akhlak hatilah. Masya Allah. Jadi gitulah ya. Kita akan pergi kepada tajuk kita hari ni, seminar akhir zaman. Masya Allah, kita tengok sikit hadis Nabi tentang akhir zaman. Dia situ macam ni ya tuan, insya-Allah kena adjust sikit. Tapi hadis ni memang dah selalu kita baca, iaitu tentang riwayat Abu Hurairah. Saya pergi depan boleh ya? Terima kasih. Masya-Allah, Allahu Akbar. Kita ni umat akhir zaman belum ni? Dah kan? Rasa sampai tak jumpa Dajjal ni? Takut pula tanya soalan tu kan. Ada orang tua kan, acik-acik kan, dia jumpa saya kata, ustazah, acik rasa tak sampai jumpa Dajjal ni, dah tua macam ni. Dah habis tu kenapa acik? Kira tak payah hafal lah 10 ayat surah Al-Kahfi tu ya. Rupanya dia kata susah nak hafal, tak bersambung dah ni. Dah cuba tak hafal. Kira tak apa ke ustazah? Sebab hadis Nabi SAW, Nabi bersabdakan, barang siapa yang menghafal sebagai tadabbur, beramal dengan 10 ayat awal surah Al-Kahfi, itu hadis yang sahih, selamat dia daripada fitnah Dajjal. Saya pun ni slide ni banyak sebenarnya, memang cerita pasal Dajjal pun ada, tapi mungkin tak sempat. Okey, bila kita sebut pasal Dajjal dan 10 ayat surah Al-Kahfi, Dajjal ni jangan kita sangkakan keluar Dajjal yang betul-betul, sebab tentera Dajjal dah keluar. Masya Allah, tentera Dajjal dah keluar lama dah bersedia dah untuk tunggu Dajjal yang sebenar keluar. Antaranya ujian-ujian, godaan-godaan terhadap dunia. Kita sendiri memang sangat terpesona dengan dunia, betul tak? Ibu-ibu sekalian, kalaulah ada orang nak bagi handbag, satu kopail yang dapat percuma. Faham tak kopail? Orang negeri. Tengok tu. Saya memang suka lah, Ustaz.
Duduk negori 9, cakap negori. Kadang orang muda pun kan tak pandai cakap negori. Saya duduk sini dah lebih kurang 10 tahun lah. Beli rumah pun kat sini. Memang sayang suka orang negori, baik-baik. Dulu masa saya muda dulu, satu negeri yang saya tak pernah fikir saya nak pergi, Negeri Sembilan. Sebab dia, kawan-kawan saya tak ada sangat Negeri Sembilan. Dia kan negeri kecil. Lepas tu kita kata, Negeri Sembilan macam kecil, macam tu lah. Ya biasa orang muda kan nak pergi kat mana? Negeri besar-besar lah, KL, Selangor, Kedah, Penang. Tu kan macam gitu sikit. Tapi subhanallah, Allah takdirkan saya berada di Negeri Sembilan. Dan saya memang jatuh kasih, jatuh cinta kepada Negeri Sembilan. Dengan rakyatnya dan sebagainya, Masya Allah. Dengan pimpinan dan sebagainya, Masya Allah. Macam bodek kan? Okey, Masya Allah, subhanallah. Dadah lah tu bodek tu kan. Dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Satu golongan iaitu seorang golongan penguasa yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu. Okey, kena belakang sikit ya. Tak apa cik. Dah confused dah ni. Pandai. Bijak orang negeri kena depan. Malu orang muda orang angkat tu Ke kanan sikit, masya-Allah. Tak apalah kalau tak nampak pun, suara saya kuatkan. Okey, mari. Ini terutamanya untuk orang perempuan. Cik, kanan sikit lagi. Tak apalah tu, okey lah tu. Tak sia-sia pakai smart hari ni bila naik atas pentas. Okey, subhanallah, masya-Allah. Kita tengok daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada dua golongan yang belum lagi diperlihatkan, Nabi sendiri tak tengok. Golongan penguasa yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu, digunakan untuk memukul orang. Maksudnya akan timbul golongan pemimpin yang zalim yang akan menggunakan kuasanya secara zalim dengan melalui kekerasan. Okey, seterusnya kedua, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayung-hayungkan kepala mereka, ada sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol. Kedua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dicium bau wangian syurga. Sesungguhnya bau wangian syurga itu sudah tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Para jemaah ibu-ibu ayah sekalian, syurga terlalu wangi, sangat wangi. Sehingga kan 500 tahun perjalanan dah tercium baunya. Begitu juga neraka Allah terlalu hanyir dan busuk, terlalu panas, maka 500 tahun perjalanan pun dah tercium betapa busuknya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini para muslimah yang saya kasihi, saya cintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada para bapa sekalian, tuan-tuan tak terlopeh dengan ayat dia dah tua, dia dah pandai fikir sendiri, ikut dia lah nak pakai apa. Kat dunia mungkin terlepas, wahai para suami, para lelaki sekalian. Saya dah hantar ustazah sekolah agama, dah dia nak pakai ketat macam tu, kira saya dah settle. Sebab apa? Sekali tuan-tuan jadi seorang ayah, selamanya jadi ayah. Sekali jadi suami, selamanya jadi suami, bertanggungjawab sampai mati. Beri nasihat. Bukan cukup 3 kali, cukup berapa kali, tetapi sentiasa memberi nasihat, itulah menunjukkan anda telah melakukan tanggungjawab. Sebab ramai orang ambil mudah. Ustazah, saya cakap 3 kali. 3 kali tak nak dengar, kira selesai. Tetapi dalam pandangan kita agama Islam, berusaha itu, jangan putus asa itu, la taqnatu min rahmatillah, itu sepanjang hidup kita. Jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta, kepada orang yang kamu sayang. Wallahu yahdi man yasha. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Jadi bagi kita yang mengejar hidayah Allah, kita kena sentiasa menasihati anak isteri kita supaya tidak tergolong di kalangan orang yang tidak mencium bau syurga. Kenapa disebut bertelanjang? Kita nak sebut pun malu. Tapi hakikatnya ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, perhatikan wanita kita hari ini. Pergi saja ke shopping komplek. Tuan-tuan Haji, kalau pergi shopping komplek, angkat kepala kau, tunduk. Saya nak tanya ni, mak-mak haji ni kan, kalau suami kita melinteh lah, ada perempuan lawa seksi, dia nengok tak?
Tengok ijma' ulama' wanita kata tengok. Tarikan tu sangat dahsyat. Bahkan Nabi sebut, tidak ada aku bimbang melebihi kebimbangan aku. Fitnah yang paling dahsyat terhadap kaum lelaki adalah fitnah wanita. Lepas tu timbul suara kata, Ustazah, kami golongan lelaki ni jadi mangsa. Macam tu. Gangguan seksual terhadap lelaki mata. Cukup dengan melihat hati dah terganggu. Cukup dengan melihat boleh ganggu solat khusyuk. Cukup dengan melihat dia dah boleh fikir benda-benda yang tak elok. Bukan lelaki kat sini, kat Zimbabwe. Tuan-tuan haji. Tapi lelaki di sini subhanallah, lelaki yang soleh, pacik-pacik, orang yang beriman, orang yang baik, Masya Allah. Terus bila tengok, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Jadi pergi shopping komplek tu 1000 kali dia istighfar. Astaghfirullah, 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 Masya Allah. Cuba bayangkan analogi macam ni lah ibu-ibu sekalian. Kita tak boleh salahkan orang lain di atas dosa yang kita buat. Kita tak boleh. Contoh ada seekor kucing, dia tengah lapar. Kan? Nyau lapar. Lepas tu kita ni kan ambil ikan goreng tu, kita pun hala ke dia. Saja acah ke dia, acah. Dia semakin lapar, nak marah ke macam mana? Yalah, dah lah lapar, nafsu lapar dia membuat-buat. Akhirnya kita pun buat lagi. Padan muka contohlah kan. Kita buat lagi, lepas tu dia nampak ada ikan bawah tudung salji. Kucing ni pergi terkam tak? Pergi terkam. Walaupun dalam kawasan larangan, walaupun tertutup. Ini yang berlaku pada hari ini. Sebab ramainya wanita yang berpakaian seksi menunjukkan aurat, tak kira muda dan tua. Kerana asbab mereka ada lelaki yang tak boleh mengawal nafsunya. Akhirnya yang jadi mangsa adalah anak kecil. Jadi mangsa perempuan tua dalam ladang getah. Kalau kita fikir menggoda sangat ke makcik tu kan. Kenapa jadi mangsa? Kenapa ayah boleh makan anak, abang boleh makan adik? Semua ini berlaku kerana rangsangan seksual ataupun nafsu itu berada di sekeliling. Jadi dalam bab ini tak boleh kata lelaki lah tak tundukkan pandangan, lelaki tak jaga, tak kuat iman, tidak. Sebab ada wanita-wanita yang tidak beriman, wanita-wanita yang belum lagi pulang ataupun berubah. Asbab itulah suasana kita terancam dengan perkara-perkara seperti ini. Subhanallah. Jadi para wanita sekalian, Masya Allah, jagalah diri kita. Jangan duk salahkan suami. Ustazah, kalau suami saya berubah, saya pun berubah. Dia kan ketua keluarga. Habis tu makcik ada akal tak? Tanya soalan tu kan. Makcik ada akal, makcik boleh fikir sendiri. Jangan kita nak berubah, kita ikat dengan orang lain. Sebab kita, urusan kita akan dihisap. Orang kata kubur masing-masing, betul kan? Masya Allah. Jadi para wanita sekalian, cuba lihat pakaian kita cukup tak syarat untuk solat. Cuba tengok kelabuhan tudung kita, bukan semestinya labuh. Kadang ada yang labuh tapi melekat. Tak sah juga, tak cukup syarat juga. Ada yang labuh tapi jarang. Maka maksudnya menutup aurat dengan sempurna, menutup seluruh tubuh badan kita kecuali tangan dan dua tapak tangan depan dan belakang, kemudian muka. Termasuklah, ini dipanggil dagu ni, ujung dagu ni. Tapi bawah tu termasuk leher. Sebab itu dia jadi aurat juga. Tapi kita pakai macam biasa ni tak nampak sangat. Jarang orang lelaki bila borak dia tunduk tengok bawah dagu tu kan. Jadi tengok depan je, jadi tak nampak bawah dagu tu. Jadi sebab itu kita boleh pakai tudung lama-lama, beli lama-lama dulu kan, tak ada orang jahit lagu lagi. Cuma tariklah ke depan bila nak solat. Tapi kalau kita ada berlapis-lapis lah lagu kita tu kan, jadi eloklah kita tutup sebab kita bimbang belum cukup syarat menutup aurat dengan sempurna. Kalau mazhab Syafi'i kita ni memang termasuk aurat. Ini dagu, tapi yang lembut-lembut itu sudah termasuk bahagian leher, kalau solat pun tidak sah. Kaki adalah aurat, kita pegang, itu pendapat yang paling kuat. Kaki juga adalah aurat, maka pakailah stokin ibu-ibu sekalian. Tak nak pakai stokin tak apa, baju tu labuhkan. Pakai kasut sampai lutut tu. Kan ada boot tu kan. Maksudnya bukan semestinya pakai stokin. Nak pergi mana wajib ni kan. Yang penting tutup, Masya Allah. Saya jumpa ramai wanita, dia kata, Ustazah, saya mula faham kenapa selama ni hati saya tak tenang. Walaupun saya zikir, saya jaga solat, saya buat sedekah apa semua, rupanya ada tanggungjawab perintah Allah yang belum saya sempurna. Dan selepas saya mula pakai stokin, saya jaga aurat lengan saya, barulah ada rasa ketenangan. Dan kita tahu itu je syarat yang paling utama sebenarnya untuk masuk syurga Allah. Laksanakan semua yang wajib, tinggalkan semua yang dilarang Allah. Malam tadi di Taman Pengerang Golf ada kuliah. Kemudian kita baca kitab Riyadhus Salihin, termasuk dalam satu bab, Masya Allah, bab ini sangat indah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini hadis qudsi, Allah berfirman, Allah berfirman, sesungguhnya wahai Jibril, Allah panggil malaikat Jibril, ketua malaikat kan,
Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu malaikat Jibril pun kata kepada seluruh para malaikat, wahai seluruh para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini, maka cintailah dia. Lalu si fulan itu mendapat cinta seluruh penduduk langit. Kita tak tahu siapa si fulan ni, kita tak tahu. Kemudian disambung lagi hadis tu, sesungguhnya apabila Allah benci, Allah marah seseorang itu, Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku benci dia, aku murka kepada dia. Lalu malaikat Jibril pergi jumpa seluruh para malaikat, sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit. Na'udzubillah min zalik. Lalu dalam hadis yang lain, sambungan maksudnya yang ada kaitan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya seseorang hamba-Ku itu untuk mendapat cinta aku dalam mengikut jalan apa? Jalan mentaati segala perintah-Ku. Siapa nak dapat cintanya Allah? Angkat tangan. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kita semua nak cintanya Allah, Masya Allah. Tapi kita ni ada lapisan mengejar cinta manusia, cinta dunia dan sebagainya. Allah sebut dalam firman hadis Qudsi ini, ciri-ciri orang yang mendapat cinta Allah dan Allah sangat mencintainya, iaitu orang yang berusaha sedaya upaya untuk taat semua perintah Allah. Kita tolak tepi apa yang kita nak, apa yang kita rasa berat. Subhanallah. Kemudian Allah sambung lagi, dan dia menjadi qarib. Dia sangat dekat dengan aku melalui jalan-jalan amalan sunat. Masya Allah. Untuk dapat cinta Allah, amalan wajib. Untuk kita dapat keakraban dengan Allah, rapat dengan Allah melalui amalan sunat. Jadi dua-dua tu penting. Kalau kita tengok dalam agama kita, Masya Allah, amalan sunat dan amalan fardu saling melengkapi. Solat fardu kalau tak sempurna dalam hadis Nabi, lihat solat sunat. Sebab tu kena jaga solat sunat. Kalau puasa Ramadan kita tak sempurna, yang akan melengkapinya adalah puasa sunat. Kalaulah zakat kita tak sempurna, yang akan melengkapinya adalah sedekah. Kalaulah haji kita, ada orang pergi haji balik, Ustazah, cik rasa macam tak sah haji hari tu, kena ulang ke? Tak, pergi umrah saja, umrah akan melengkapi. Kalau confirm tak sah, ulanglah balik. Tapi rasa-rasa tu yang melengkapi adalah umrah. Jadi semua itu akan saling melengkapi antara yang wajib dan juga yang sunat, maka jangan ambil mudah. Ada pula yang tanya, Ustazah, saya sedekah, betul-betul orang susah, tapi saya tak tahu nak kira macam mana, saya niat zakat. Dan apa yang saya tahu ya, Pusat Kutipan Zakat di Negeri Sembilan, kita bila nak keluar zakat, kita cakap, kena cakap semua. Zakat ni, zakat emas, zakat pendapatan, lagi zakat simpanan, lagi zakat perniagaan, zakat KBSP, simpanan apa semua, lagi emas ya, galian, lepas tu ternakan, pertanian, betul kan Ustaz? Masya Allah. Okey, banyak zakat tu. Dan ramai di kalangan kita tak ambil berat bab zakat ni. Contoh, ada orang jumpa, Ustazah, dulu saya kerja dah pencen dah, sekarang saya tak pernah bayar zakat pendapatan. Macam mana nak buat? Acik, saya kata acik pergi ke Pusat Kutipan Zakat, pergi sana, buat kira-kira. Ui, takutlah Ustazah, kan bankrupt acik ni. Nak bayar 30 tahun ni, ada habis dah guna. Tak apa acik pergi dulu, pergi tanya, lepas tu tengok jumlah berapa nak kena keluar. Kemudian minta bayar ansuran. Acik mampu berapa? 50? 60? 100? Tengoklah berapa bulanan yang mampu. Masya Allah. Kalaulah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampunkan kecuaian kita. Sebab Allah melihat usaha kita. Wallahualam bagaimana kaedah Baitul Mal, Pusat Kutipan Zakat akan bantu orang yang cuai dalam menunaikan zakat selama ini. Cuai dalam sebab itu antara tanda akhir zaman ada dalam hadis seterusnya lepas ni, antaranya adalah zakat dijadikan hutang. Zakat dijadikan hutang. Dan berhati-hati, hutang zakat adalah hutang dengan Allah. Bukan sekadar hutang dengan manusia. Dengan manusia kita pun berhutang sebab dalam harta kita ada hak orang fakir miskin. Ada asnaf yang 8 tu. Tetapi zakat ini jadi hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya nak pesan kepada yang ada di sini, kepada diri saya dan juga yang mendengar, Masya Allah, jangan takut untuk pergi ke Pusat Kutipan Zakat untuk tahu berapa jumlah sepatutnya. Kita ada tanah, itu ini tanah pusaka, kita kata kena bayar ke apa, pergi cek. Lebih baik kita menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita hisap di dunia, Nabi sebut barang siapa yang menghisap dirinya di dunia, maka ringanlah hisapnya di akhirat. Masya Allah. Lepas tu masalah yang kedua, dia kata, Ustazah, saya ni ada ahli keluarga yang memang susah.
boleh tak daripada duit saya, pendapatan saya nak bagi direct pada ni? Jawapan saya, tetap pergi juga pusat kutipan zakat, kemudian tanya dia berapa daripada ni, dah tahu jumlah, minta dengan pihak mereka, saya nak bagi sendiri sebahagian. Betul tak dibenarkan? Ustaz, betul tak? Ada persen dia. Masya Allah. Yang ni pun ramai yang tak tahu. Yang saya tahu Terengganu ada berapa persen, Negeri Sembilan pun sama. Contohlah Pusat Kutipan kata, okey makcik, untuk tahun ni, zakat makcik untuk 1 tahun 2018 ni, keluar jumlah 2 juta makcik. Contohlah kan, kau ada jutawan lah kan, 2 juta. Okey, saya nak bagi sendiri kepada orang yang saya kenal, orang yang rapat. Okey, dia pun buat. Ada persen yang kita boleh ambil, persen yang selebihnya tu kita bagi pada Pusat Kutipan Zakat Baitul Mal untuk diuruskan. Jadi ada yang kita boleh ambil untuk kita bagi sendiri. Subhanallah. Dan kita kena tanya juga mereka, adakah mereka ini layak termasuk asnaf ke tidak. Kalau kita beri bukan pada asnaf, maka tak sah zakat kita. Pasal ada orang yang buat pesen macam ni, minta maaf, Kena sebut, kena clear. Dia bagi ke orang, dia cakap sedekah, Ustazah, tapi saya niat zakat. Sah tak? Tak sebut zakat. Cuma niat hati je. Mulut cakap ambil lah ni ada sikit ambil ni. Pada orang susah lah, memang asnaf lah, tapi tak sebut zakat. Sah tak? Ustaz, tak sah kan Ustaz kan? Kena ditentukan. Betul. Masya Allah. Sian Ustaz kan asyik tanya Ustaz. Nanti Ustaz lari lah tu. Okey. Yang saya tahu, subhanallah, memang kena ta'in, kena tentukan. Bila kita bayar, itu adalah fidyah sebut. Ni bayar fidyah ni Ini bayar kafarah ni. Diam-diam bayar kafarah ni. Malu bayar kafarah. Okey, kena sebut. Ini sedekah, ini zakat. Sebab apa? Orang yang menerima dia akan rasa berbeza sebenarnya. Bila kita sebut ni bayar fidyah, alhamdulillah dia dipilih untuk bayar fidyah. Dia tak segan sangat. Tapi bila sebut sedekah, kan kadang orang rasa macam, tak apalah, saya bukan susah sangat, apa pun malulah, soalannya dia ni orang susah. Tapi bila sebut saya bayar zakat, sebut saja zakat. Kena lafaz, ini saya bayar zakat. Orang tu pun terima dengan hati terbuka. Sebab dia tahu yang beri ni bukan sebab sedekah, tapi sebab kewajipan dia. Jadi dia layak terima zakat tersebut. Masya Allah. Kemudian bila orang tanya, Ustazah, saya ni memang niat zakat, saya tak niat sedekah. Habis tu saya dapat tak pahala sedekah? Allah Maha mengetahui. Kita bagi semua niat zakat. Ni zakat dia, ni zakat dia. Dah terlebih daripada jumlah zakat, automatik jadi sedekah. Automatik. Yang kita bimbang, kita cakap sedekah, kita niat sedekah, tapi zakat tak settle. Sedekah itu amalan sunat, zakat itu wajib. Masya Allah. Okey, seterusnya. Orang yang berpegang dengan, itulah pasal wanita tadi tu, Masya Allah, ibu-ibu ayah sekalian, jagalah anak-anak muda kita hari ni suka sangat pakai ketat, pakai singkat, pakai seksi dan sebagainya. Tudung kita pun ibu-ibu, tengok. Sebelum nak keluar rumah, bapak-bapak sekalian, suruh lawan rumah pusing 7 kali kau kan. Sampai dia pening, tak jadi dia keluar. Okey, pusing tengok atas bawah. Ini ciri-ciri lelaki yang soleh, lelaki yang budiman, yang turun, dia tengok daripada atas sampai bawah. Baju ni dah sedat ni gitu kah? Tak sedar kau dah lebar. Kan? Badan dah lebar tapi tak nak suka baju tu kan. Jadi kadang nampak tu berapa lapis tu kan. Boleh kira 3 lapis lah cik ni. Baju tu nampak bentuk badan. Sebenarnya aurah ini maksudnya dalam agama Islam adalah marwah. Aurah itu sendiri maksud dia marwah. Bila tutup aurat, kita sedang menjaga marwah satu. Yang kedua, aib. Aurah maksud dia aib. Apabila kita menutup aurat, kita sedang menutup aib kita. Contoh ibu-ibu sekalian ni kan, nampak lawa belakang ni kan. Kalaulah tak pakai tudung, tua 10 tahun nampak. Betul tak? Kan, dengan ubahnya, dengan apanya. Tapi kalau kat rumah tak tahulah, rambut gerbang lagi dahsyat. Tapi bila pakai tudung tu, tutup aib. Yang mana bahagian leher dah aib, bahagian rambut semua dah aib. Bila pakai tudung, lawa belakang. Masya Allah. Indah, comel, bersih. Masya Allah, memang tutup aib kita. Ada bahagian badan kita yang membawa aib pada pandangan agama, aib pada pandangan manusia. Islam ini sangat indah. Saya pernah jumpa orang non-Muslim tapi pakai tudung. Saya bagi salam dekat dia. Assalamualaikum, sebab kita jumpa selalu pergi, lepas tu jumpa dia di Chinese, dia pakai tudung elok. Lepas tu saya tanya, saya bagi salam. Kita nak, adalah sikit kita nak bawa dengan dia. Dia kata, minta maaf, anti bukan Islam. Tapi anti pakai tudung, macam kita pakai tudung. Dia kata sebab anti rasa memang cantik kalau pakai tudung. Semua tak nampak apa-apa ni, anti tak payah nak jaga, nak ni kendur-kendur apa semua. Kata memang cantik, anti memang suka dan anti memang pakai tudung, suami pun bagi.
Padahal non-Muslim kan. Lepas tu saya doakan nanti gini-gini supaya masuk Islam. Islam ni agama yang indah yang menutup aib manusia zahir dan batin. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Jadi kita tengok anak-anak kita, pesan selalu jangan kita menjadi di kalangan yang membawa fitnah akhir zaman ni. Okey, seterusnya masa akan jadi singkat. Tak, saya nak gali-galian di bumi, bermegah-megah dengan masjid. Kita dah imam untuk sembahyang. Ini dah pergi kepada rukun Islam. Okey, boleh tak nak betulkan macam mana? Tak nampak. Okey, Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dekat sangat boleh. Okey, subhanallah. Boleh pun daripada bawah ya. Okey, apabila umatku telah membuat 15 perkara ini. Hari ini kita nak cuba fahami perkara ni. 15 perkara ini maka akan turun kepada mereka, maka bala akan turun kepada mereka. Dan 15 perkara ini sebenarnya dah berlaku pun pada hari ini. Masya Allah. Okey, kita tengok yang pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu. Masya Allah. Harta negara hanya beredar pada kelompok-kelompok tertentu, kroni-kroni tertentu, orang-orang tertentu saja. Akhirnya harta tersebut tidak sampai kepada orang yang sepatutnya, rakyat-rakyat yang sepatutnya. Subhanallah. Ustazah tu berani tu kan. Ini umum. Bahkan masalah ini bukan dihadapi oleh negara-negara yang umat Islam saja, tetapi seluruh dunia ada mengalami masalah ini. Akhirnya harta negara, negara yang kaya raya dengan harta galian sendiri, tapi masih lagi ada ramai fakir, miskin. Kita tak boleh sebut, kita tak boleh kata orang miskin tu sebab dia pemalas, sebab itu dia tak boleh ubah diri dia, tak boleh ubah hidup dia. Sebab ada sifat malas. Kalau rajin, dia mesti boleh berubah kehidupannya. Sampai kiamat sunnatullah, ada orang kaya, ada orang miskin. Sampai kiamat, mesti ada. Itu sunnatullah. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadisnya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni ma'a miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku bersama dengan orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan bangkitkanlah aku bersama dengan orang miskin. Kerana dalam hadis sahih yang lain Nabi sebut, ketika aku dibawa oleh Allah perjalanan Isra Mi'raj, aku diperlihatkan ramainya penghuni syurga Allah di kalangan al-fuqara, fakir, miskin. Tetapi dengan syarat, puan-puannya 3 syarat. Fakir miskin ni dia berusaha tapi tetap miskin. Ada tak kita jumpa rajin apa tapi miskin juga? Lepas tu yang kedua, tentulah dia orang miskin yang soleh, yang beriman. Bukannya asal miskin je masuk syurga, tidak. Kemudian yang ketiga, dia redha dengan kemiskinannya. Masya Allah. Ramai saya jumpa ustazah, saya redha, saya jadi orang miskin, saya nampak macam mana ustazah. Bukan tak usaha, orang kata saya malas, suka meminta. Saya ni memang suka dapat daripada jabatan kebajikan, lepas tu daripada ni. Tak ustazah, saya bukan minta. Lepas orang mengata pula saya dalam miskin, beranak ramai. Betul kan? Beranak ramai, yang tu memang kita tak boleh petikai. Yang susah miskin tapi isi ramai tu, ya. Kan? Yang tu memang akan jadi isu. Masya Allah. Dia tak layak, maka bila tak layak, maka di sana ada halangan, ada maksudnya poligami. Tiba-tiba cerita poligami ya. Harus, dia bukan sunat, dia harus boleh jadi sunnah, boleh jadi makruh, boleh jadi wajib, boleh jadi haram dan boleh jadi itulah yang 5 tu. Masya Allah. Tengok keadaan kedudukan. Dulu saya pun ni cari rumah tangga, banyak handle case poligami. Okey. Harta hanya pada orang-orang tertentu. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Subhanallah. Ini ujian yang berat sebenarnya. Bahkan kita tengok bukan mana-mana tampuk pimpinan, bukannya bergantung pada ni. Seolahnya berganti. Ini ujian berat bagi setiap pemimpin. Dan Nabi kata, aku bukan bimbang kemiskinan pada umat akhir zaman, tetapi kamu akan dilempahi dengan kekayaan yang sangat dahsyat. Itu yang Nabi bimbang terhadap kita hari ini. Okey, kita tengok seterusnya, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan. Berebut nak amanah. Berebut nak tanggungjawab, berebut nak jawatan. Sebab di situ boleh tengok ada ruang-ruang untuk melobi dan sebagainya, untuk bentuk kroni dan sebagainya. Tak fikir tentang betapa beratnya amanah. Subhanallah. Tapi di sana, para ibu, para ayah muslimin muslimat sekalian, kalaulah mereka mampu menjadi pemimpin yang beriman dan adil, Masya Allah, pemimpin umat Islam kita hari ini di Malaysia khususnya lah, umat Islam lah, mereka akan berada di kedudukan yang pertama mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Itu specialnya. Memang berat, jadi pemimpin berat, tapi Allah sedang buka peluang kepada pemimpin itu untuk jadi VIP di padang mahsyar.
Yang mana Nabi sebut ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama sekali, Al-Imamul Adil, iaitu pemimpin yang adil. Sebab itu pemimpin ni dia turun daripada atas sampai ke bawah, sampai ke Baitul Mal, sebagai kepada pegawai-pegawai, pada staf, semua itu yang dilantik oleh kerajaan mewakili amanah yang kerajaan perlu sampaikan. Lalu mereka melakukan tugas mereka dengan efisien. Masya Allah, mudah-mudahan akan tergolong di kalangan pemimpin yang adil ini. Dan bapa-bapa sekalian, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ada pemimpin dalam keluarga. Tuan-tuan berlaku adil terhadap isteri, terhadap anak. Adil ini bukan masuk sama rata, menjalankan amanah dengan baik. Masya Allah. Jadi, apabila amanah dijadikan sumber keuntungan, berlaku tak hari ini? Berlaku. Bahkan bila dia ada jawatan, dia bagi apa-apa pemberian apa kepada orang yang tak layak pun. Padahal ada orang yang layak tak dapat. Ini masalah penyakit yang sangat bahaya di dalam, maksudnya masyarakat kita, bahkan dalam negara kita. Ia bukan kepada kerajaan itu, tapi kepada orang yang diberi amanah. Faham ya? Kita memang mudah kalau nak salahkan ni. Silih berganti tetap ada orang yang tak amanah ni. Bukannya kita nak salah kepada, okey yang ni kita pun kata tukar-tukar, ni politik sikit kan. Ia akan pergi akhirnya kepada siapa yang memegang amanah tu. Semakin kecil, semakin kecil. Bukannya orang yang atas semakin besar itulah mereka yang perlu kontrol semua. Tetapi siapa pun diberi amanah walaupun kecil, kena melaksanakan amanah tersebut. Okey, zakat dijadikan hutang. Inilah dia. Zakat dijadikan hutang. Okey, yang keempat, suami menurut kehendak isteri. Ada tak berlaku suami turut je kehendak isteri? Tuan-tuan Haji ada tak? Dengar tu, kuat sikit Tuan Haji. Ada tak masalah ni? Suami terpaksa nurut je kehendak isteri. Aduh, tengok luahan hati tu kan, kaum lelaki. Masya Allah, subhanallah. Para wanita sekalian, kita bimbang, kita tergolong ni. Yang keempat ni, suami memperturutkan kehendak isteri. Tetapi tengok kehendak yang macam mana. Sebab orang lelaki dia memang kalah dengan orang perempuan. Betul tak Tuan Haji? Yo. Laju tu berani ni Tuan Haji. Orang rumah ada sebelah tu kan. Masya Allah. Orang lelaki biasa dia tak perasan dia kena tipu dengan rumah dia. Orang perempuan memang pandai leko. Kan? Contohlah kan, orang rumah ni dia leko main WhatsApp sampai tak berasap dapur tu. Lepas tu kan dia duduk balas pasal kuih ni nak berapa talam lah, tudung duk pilih ni lah, itulah, inilah. Tengok-tengok 2 jam duk tengok Facebook lah, duk tengok itulah, Lazada lah, Shopee lah, apalah kan. Alamak, tak masak. Suami pun Assalamualaikum, masa tu gaklah dia buat muka penat tu. Buat muka tak lagatan tentu juga. Masa sebelum tu segar. Lepas tu bang, saya tak bersihat lah hari ni. Saya tak masak, minta maaf lah ya. Suami tak perasan kena tipu. Kita makan luar beli boleh tak? Abang kan jadilah macam Nabi Muhammad SAW. Dia bagi tazkirah kat suami dia. Nabi kan bila balik kan bang, dia tak ada makanan, Nabi puasa. Bang nak puasa tak? Apa-apalah kan. Okey. Orang perempuan Allah memang bagi kelebihan. Dia kelebihan ke tapi ujian lah. Kita pandai lekok-lekok suami sian dia. Dia memang tak tahu. Dia tak sedar dia kena tipu dek kita. Kita cakap bang kita ni lah. Budak-budak ni dia teringin nak makan KFC. Budak ni pun tengok bila pula dia nak makan KFC. Padahal nenek nak makan guna nama cucu. Apa-apalah. Sampai kadang-kadang dipujuk, dirayu, bang gini-gini, bang gini-gini. Awak nak pergi mana? Nak pergi semayang. Alah, awak ni semayanglah kat rumah dengan saya. Banyak pahala, nanti malaikat turun bawa rahmat gini-gini. Padahal keutamaan yang besar orang lelaki mesti semayang di masjid. Yang nak semayang berjemaah tu ambil bahagian yang sunat. Okey. Live ni. Okey. Jadi Masya Allah para wanita sekalian, jangan kita jadi wanita yang sampai ketika suami tak boleh bersuara. Asyik nak ikut kehendak kita saja. Kita menjadi sebahagian daripada fitnah akhir zaman. Suami baru nak cakap dah ikut saya. Ada yang macam tu. Saya dulu handle case masalah rumah tangga. Saya kesian tengok pakcik-pakcik, iman kesian orang lelaki. Telan-telan hari liur. Masalah bergaduh, nak bercerai apa semua. Lepas tu saya kata, okey, puan, ada apa puan nak cakap? Kita jangan fikir nak bercerai lah, pujuk-pujuk.
okeylah ustazah, kalau suami saya berubah, saya ada dalam 10 perkara ni, kalau dia berubah saya terima. Saya terima dia semula, saya tak nak fikir minta cerai. Okey, apa dia tu 10 perkara tu? Kan saya tanya. Dia pun cakap lawa perempuan handal bab ni, tanpa tak dalam satu nafas pun dia boleh sebut. Kan? Ustazah, saya bukan nak banyak sangat pasal suami saya ni, inilah hajat saya. Macam itulah kan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, gini-gini. Kalau yang ni insya-Allah lah ustazah. Harap-harap dia boleh terima lah ya. Suami diam tak sebelah. Lepas tu saya tanya cik pula, macam mana cik? Tuan, apa cik nak tegur isteri ni? Senyap orang lelaki ni. Cik ada apa-apa tak? Tak ada ustazah, tak ada apa. Betul tak ada? Isteri ni lagi suka. Tengok tak ada ustazah. Saya okey. Saya tak ada masalah ustazah. Tengok dia tak boleh nak sebut satu pun. Yang lelaki tu kita nampak muka dia tu. Macam tu, macam tak ada perasaan gitu kan. Lepas tu saya pun bagi style saya dulu macam itulah, bagi kertas sebab orang lelaki payah nak cakap. Setengah tu boleh tulis. Lepas tu bagi kat lelaki, bagi juga kat suami, bagi juga dekat isteri. Dah kita pun bagi. Cik tulislah apa yang cik rasa nak isteri berubah. Apa yang cik nak tegur dia, cik tulis. Isteri pula tak payah suruh lah, dia dah start nulis. Dia pun nulis. Yang perempuan ni tak cukup satu muka surat. Ustazah belakang boleh tak? Boleh lah puan, boleh. Suami ni kan, saya cerita sungguh, saya sedih bila benda tu jadi depan mata saya, jadi muhasabah. Saya jadi malu diri saya sendiri. Yang lelaki tulis, potong. Tulis, potong. Saya kata kenapa lah kan? Dia pandai nulis, dia pandai cakap, bukan orang bisu ke apa. Okey. Lepas tu, dah habis tu saya kata, okey puan, ni ya, puan tanda tangan, insya-Allah jadi peringatan untuk suami. Saya pun tanya encik, kenapa encik tak tulis walaupun satu? Cakap pun tak ada. Dia pun mula keluar buah suara dia tu. Yang ni sampai saya pun menitik air mata. Ustazah, kami ni dah kahwin dekat 30 tahun dah ustazah. Saya kenal isteri saya ni. Mana buruk, mana baik, mana yang saya tak suka. Tapi saya ngenangkan kebaikan dia ustazah. Saya tak mampu nak tulis walaupun satu. Saya tak mampu nak cakap depan ustazah apa yang saya tak suka. Saya nak jaga aib dia. Allahu Akbar. Saya rasa masa tu tak tahu nak letak mana muka. Yang isteri ni pun menangis. Kita sebenarnya Masya Allah, orang perempuan sebab itu antara tanda ataupun ciri-ciri wanita ahli neraka na'udzubillah. Pertama sekali Nabi sebut, menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Dan orang perempuan ni memang Allah beri ujian, lidah pandai bercakap, pandai menjawab, pandai berhujah. Allahu Akbar. Itu bukan kelebihan, tapi itu juga satu ujian. Kelebihan dan juga ujian. Tapi dengan pandai bercakap kita tu, kita pandai didik anak. Kan, mak nak pesan ni, mak. Tugas ayah ikut apa mak cakap tadi. Kan senang orang lelaki kan. Orang lelaki tak ada pesan elok-elok lah. Tu merangkumi semua tu. Elok-elok lah tu merangkumi semua. Bak solat, bak puasa, bak semua. Elok-elok lah jaga diri. Macam tu. Orang perempuan mak, Allah bagi kelebihan pandai bercakap. Mak nak pesan ni semayang gini-gini. Awal waktu macam Ustazah Asmat cakap, dia tambah lagi tu kan. Okey, kemudian ini. Itu kelebihan Allah bagi. Sebab itu, bab mendidik memang diberikan amanah yang berat pada seorang ibu. Sebab ibulah yang mampu mendidik anak. Suami lebih kepada cari nafkah dan sebagainya. Tetapi hakikatnya dua-dualah sama. Tapi bab nak dekat dengan anak, cakap dengan anak, belai anak, didik anak adalah ibu. Tak boleh diganti dengan bapa. Tapi cari nafkah kadang-kadang boleh diganti oleh seorang isteri. Tapi bab sentuhan dengan anak mesti ibu. Jadi para wanita sekalian, muhasabahlah kita. Kita bimbang, kita jaga solat, jaga puasa, sedekah banyak, kuliah hari-hari pergi. Semua kuliah pergi, siang malam. Masya Allah, boleh ngajar dah dia. Lebih lagi dia ustazah tu. Tetapi dia tak jaga akhlak lidah dia dengan suami. Kita takut 30 tahun, 20 tahun kita nikah, kita menghimpun dosa tu. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Okey, seterusnya. Yang kelima, anak derhaka terhadap ibunya. Yang keenam, sedangkan ia berbaik dengan kawannya. Ini yang memang saya nak sebut. Anak-anak bahkan kita hari ini kadang-kadang lebih menyantuni kawan-kawan. Tengok, perhatikan anak-anak kita, ibu-ibu sekalian. Kadang kalau dengan kawan tu bersungguh dia, beria dia. Dia sanggup menyakiti hati kita. Masya Allah. Tetapi dalam bab ni kita jangan cakap, kamu ni macam ciri-ciri ceramah Ustazah Asmat gitu. Kamu utamakan kawan, kamu dah jadi sebahagian daripada fitnah akhir zaman. Budak tu kan. Tapi perhatikan diri kita, sebab sepatutnya kita jadi kawan pada anak kita.
Bahkan ibu ayah boleh borak dengan anak. Ada suka siapa-siapa kau kat sekolah? Tanya soalan macam tu. Zaman sekarang bab cinta ni, dia orang ni dah terdedah sangat. Bukan macam kita dulu. Lebih baik dia cerita pada kita daripada dia share dengan orang lain. Lepas tu gini-gini, kita macam nak korek. Mula dah ada cerita. Darjah 1 dah ada cerita cinta-cinta dah. Umi nak cerita gini-gini, macam dia sukalah dekat ni. Kita jangan cakap perasan orang suka. Kita main okey gini-gini, tapi kita pun masuk nasihat sekian. Masya Allah. Bahkan hari ni ramai ibu bapa tak memuji anak. Orang luar puji anak. Puji anak cucu kita sebelum orang luar memujinya. Sebab pujian sangat bahaya. Ramai wanita kalah dek ujian lah. Dek pujian lah, dia melakukan kecurangan terhadap suami. Banyak kes saya macam tu je. Bab pujian je. Suami kat rumah berat mulut, Tuan-Tuan Haji. Saya tak tahu Tuan-Tuan Haji, insyaAllah kat sini dengan mulut kan. Lawai hari ni. Ui, cunnya tak pernah ada perempuan lawa macam ni. Ui, keluar rumah tak kita hari tu? Tak keluar kan? Suami dah puji macam tu. Makan pula. Ui, sedap. Inilah makanan paling sedap dalam dunia. Padahal masak Maggi je. Contohlah pujian. Orang perempuan memang suka pujian. Masya Allah, Rasul suka memuji isteri-isteri, suka menghargai. Saya nak cerita kes banyak. Masa nak habis kan? Saya rasa 10 patut habis. 10 45. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya nak cerita jugalah satu bahana pujian. Satu kes anak 5 orang. Suami isteri okey, suami baik. Suami bagi nafkah cukup. Saya tanya bagi nafkah cukup. Ustazah cukup, semua dia beli, barang dapur beli. Dia bagi duit cash pula 300 sebulan. Untuk saya beli apa-apa. Yang lain semua cukup. Tapi nak minta cerai ni. Anak 4 orang ke 5 orang. Saya ni kata, kenapa puan nak minta cerai? Suami pendiam. Diam, tak bercakap apa. Lepas tu dia pun cakap gini-gini. Suami dia tak menghargai dia. Suami sekian. Saya pun kata, cik minta keluar sekejap. Saya nak cakap dengan rumah sekejap. Lepas tu saya tanya direct je soalan. Puan ada orang lain ke? Sebab kita boleh faham dah. Sebab dah banyak kes dah. Baik puan terus terang. Ustazah, saya sebenarnya tak ada. Tapi baru ada. Saya dulu kerja suri rumah. Saya tak keluar. Sekarang anak bongsu saya dah pergi sekolah. Semua dah sekolah. Jadi waktu saya pagi kosong, saya pun pergi ambil kerja cleaner bahagian pagi je. Lepas tu hari-hari saya bawa bekalan makan. Lepas tu kat sana ada yang selalu puji saya masak sedap. Bukannya daripada bukan wallahualam, yang saya seingat saya lah cerita tu maksudnya bukan bangsa kita lah. Bukan saya nak resis kepada Bangla, tak. Contohlah kan, Bangla kan suka ada manis, sedap ada manis masak. Memang nampak benda tu macam remeh, tapi hari-hari dipuji. Oh, sedap ada manis masak. Adik ni puji hari-hari. Suami tak pernah puji. Suami mulut payah nak muji. Lepas tu saya kata, ya Allah puan, takkanlah sebab tu je puan kalah. Dah dia yang pandai menghargai saya, Ustazah. Saya pakai apa pun dia tengok, dia puji saya. Suami saya tak rasa benda tu. Saya tak rasa happy ni dalam ni. Sebab tu je. Saya kata, ya Allah. Saya pun panggil lah suami. Cik, betul ke cik tak pernah puji isi masak? Saya makan menambah tu, kira pujilah tu, Ustazah. Betul tak orang lelaki? Lepas tu isteri ni pun cakap, Ustazah, hari lahir tak ada nak bagi hadiah. Sofa kat rumah tu hadiah lah tu. Suami ni siap bawa bil. Ustazah, saya bukan tak beli, almari tu pun hadiah. Cuma kadang orang lelaki dia tak sebut sofa ni hadiah untuk awak yang dia tersayang. Dia tak sebut. Ni katil ni untuk awak ni sebagai tanda perhargaan. Orang lelaki kadang-kadang ada yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang menghargai. Tak pandai nak cakap sayang, nak sebut I love. Tak boleh nak sebut. Orang lain dia dah biasa, latar belakang keluarga berbeza. Ada orang lain dia dibesarkan dengan mak ayah mudah sebut, mak sayang kat kau, mak rindu kat kau. Ada keluarga membesarkan anak tak pernah guna perkataan ni. Bila nikah dia tak mampu nak sebut, tak reti. Dia hanya tunjuk melalui perbuatan. Sebab itu pernikahan ini bukan cari persamaan. Ustazah, saya boleh sebut sayang, I love you. Dia tak ada nak balak macam tu je. Dia tak boleh nak sebut I love you too. Sebab saya nak balas I love you more. Macam tu. Saya pun kata, kita bila ni kan kita akan kata, cik macam mana? Kamu tahu kan, maksudnya puan tahu suami dibesarkan macam mana.
Dalam perkahwinan bukan persamaan. Kita tak boleh sama. Sebab latar belakang keluarga berbeza. Yang ada adalah sefahaman. Kita faham dia bukan dibesarkan begitu. Masya Allah. Maka kita akan lebih harmoni, lebih rahmah, lebih bertolak ansur dalam rumah tangga. Jadi kita tengok, maka kita ibu dan ayah jadilah kawan kepada anak. Pujilah anak kita, cucu kita. Lawa anak mak hari ni. Mak suka tengok muka, ya Allah sejuk. Mak tengok muka anak mak ni. Pernah puji tak anak macam tu? Kalau tak pernah puji, ada lelaki di luar sana puji sekali je, dia akan rasa suka, seronok. Kawan suka puji, aku sukalah kat kau ni memang baguslah ni. Mak asyik komplain je. Ibu ayah asyik cari salah. Ni bilik siapa bersepah ni? Padahal dia dah tahu bilik siapa kan. Bilik siapa bersepah. Masa kemas dia tak ada highlight pun. Umi sukalah bilik ni kemas ni. Masa kemas tak berbunyi mak tu. Tapi bila bersepah ni siapa ni? Ni stokan siapa bergulung ni? Ni bapak budak punya ni. Soken besar kan. Masa elok tak dipuji. Masya Allah. Time dia menggerbang, ya Allah buruknya muka. Time dia lawa tak ada puji. Sebab itu kita bimbang. Akhirnya bila ada orang luar, lelaki lain, perempuan lain memuji. Wahai para wanita, pujilah suami anda sebelum orang lain memuji suami anda. Handsome lah awak ni. Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang tak berubah. Ya Allah, tak ada lelaki lain. Dalam hati tu mulut manis seorang perempuan puji. Betul. Orang lelaki isteri tak pernah puji, tiba kat luar ada orang duk puji-puji dia. Tuan Haji ni sojok lah. Saya tengok, ya Allah, untunglah isteri Tuan Haji. Tuan Haji walaupun berapa kali pun pergi umrah kan, isteri saya tak ada macam awak. Dah suka lah pula. Ramai ya. Angau orang tua lagi dahsyat pada orang muda. Saya yang dekir kalau orang tua jatuh cinta atau angau, ya Allah memang teruk. Bukan Tuan Haji lah ya. Dia boleh letak gambar perempuan sebelah, tidur sekali. Dia boleh buka telefon gambar perempuan tu isi, dia suruh tidur kat bawah. Bukan saya rekod ni kan, menangis-nangis makcik ni. Dia boleh jadi macam tu. Subhanallah. Nabi masa romantik dengan Sayyidatina Aisyah, umur Nabi berapa? Umur Nabi nikah dengan Sayyidatina Aisyah umur berapa? 53. Sempat dengan Aisyah lebih kurang dalam 10 tahun. Ada kata 9 tahun lebih kurang macam tu lah. Maksudnya tengah romantik tu umur dalam 60, 63. Yang main kejar-kejar, kita sakit lutut tak payah buat lah ya. Romantik cara Nabi SAW. Suap pada isteri, suka puji, menghargai, suka beli hadiah. Ni kita kadang dah tua, tak payah beli hadiah dah. Saya nak tanya, suka tak dapat hadiah? Suka. Walaupun kita kata dah tua Ustazah tak mainlah hadiah. Tapi orang lelaki nak tanya pakcik-pakcik, dapat hadiah suka tak? Tengok suka. Makcik-makcik tolong beli hadiah kat pakcik-pakcik. Masya Allah. Itu fitrah manusia. Suka dipuji, suka diberi hadiah dan sebagainya. Dan kita buat benda tu kerana sunnah. Tahu dapat pahala. Bukan sebab saja-saja nak romantik, tak. Tapi itu sunnah. Bila sunnah dapat pahala, rahmat Allah turun, penyakit dalam rumah keluar. Sebab kita hidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga kita. Masya Allah. Okey, seterusnya. Sedangkan buat baik dengan kawannya. Yang ketujuh, ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Masya Allah. Anak hari ni jauh daripada ayah. Ini peranan besar ibu. Saya bimbang orang perempuan kita, masalah kita kan main emosi. Bila kita kecil hati dengan bapa anak kita, suami kita lah ya, dengan suami kita, anak pun dah besar, suka luah masalah tu, kecil hati tu pada anak. Saya nak tanya, boleh tak kita ngumpat suami kita dengan anak? Orang lelaki boleh tak? Tak boleh. Dengar tu. Tak boleh. Ini yang berlaku tanpa sedar. Kan anak tu dia telefon, gini-gini, mak nak cerita sikit pasal ayah kau ni tak berubah dari dulu, pemalas. Tak ada tadi kain, hujan turun tak ada nak angkat. Cerita nak marah tu, sebab apa? Bapak tu jawab, kenapa tak angkat kain hujan? Awak tak posan? Ada kes saya, pasal tu datang bergaduh. Saya geram lah Ustazah kat orang tua kat rumah tu. Kenapa? Siapa orang tua? Ingat mak ayah, rupanya suami dia. Saya pergi ngaji pagi tadi Ustazah. Tengah ngaji kat masjid tu, kat masjid tu. Masjid. Hujan turun, saya haraplah dia angkat kain kat rumah tu. Saya balik dia tak angkat. Saya tanya kenapa awak tak posan? Kan jadi bergaduh besar. Benda tu nampak kecil, tapi jadi bergaduh besar. Lepas tu bila anak pula telefon jadi bangkit. Padahal cerita tak angkat kain, semua diungkit. Bapak kau tu gini. Dan apa yang berlaku ada, ya Allah saya kesian. Bila anak ni dia dah rasa mak hari-hari duk
ngadu, lama dia rasa benci pada ayah. Lama-lama dia telefon ayah, dia siap pesan, ayah kenapa buat mak macam tu? Ayah, jangan buat mak tu, kita tak nak, nanti tak bagi duit kat. Allahu Akbar. Ada pakcik-pakcik kata, Ustazah, saya bila anak cakap macam tu, memanglah yang suap dia daripada kecil mak Betul lah yang peluk dia memang mak Tetapi saya yang cari rezeki. Dia tak ingat tu, dia tak nampak saya cari rezeki tu. Sedih kan kita dengar? Peranan seorang ibu nak menjadikan anak ni hormat pada seorang ayah, peranan kita. Hormat kat ayah kau nak marah sangat pun apa. Ayah kau, dia ingat sebab orang lelaki dia tak ungkit benda ni. Dia tak akan cakap, ayah dulu susah payah tau. Ni, ayah dulu kojo tak berhenti. Orang lelaki jangan. Orang perempuan lah yang suka tu, mak jaga kau seekor nyamuk pun tak bagi. Padahal dah berapa puluh nyamuk dah hisap anak tu. Orang perempuan gitu. Jadi kitalah yang menaikkan kedudukan suami pada mata anak. Sampai anak tu rasa hormat, rasa kasih, rasa sayang pada si ayah. Jangan kita jadi asbab anak tu tak suka anak, sampai peringkat anak bagi duit tak bagi melalui ayah. Okey, ayah kita bagi semua melalui mak. Sebab mak cakap kalau bagi ke ayah direct, ayah buat beli rokok. Cakap saya rokok pula Nanti ayah mengetel je. Jadi bagi dekat mak, mak beli barang dapur apa semua. Saya tak risau, ayah mesti ada makan. Kecil hati tak ayah ni? Kecil, oh Masya Allah, saya mewakili semua lah ni. Dah lah tua kan hati kecil, sedih lah pula. Okey, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sambungan lagi. Jauh daripada ayahnya, suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Masya Allah. Antara larangan dalam masjid, kadang kita tak sedar, dan saya rujuk Jabatan Mufti Bawah Negeri Sembilan pun, di dalam masjid kita dilarang untuk mengalungkan lagu, bahkan nasyid pun. Maksudnya dilarang ada muzik di dalam masjid. Jadi wallahu alam, sebenarnya ada penelitian lagi, maksud suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Dan di sini juga harus kita muhasabah dalam bab apa, para ibu-ibu ayah muda hari ini, kita boleh nak bawa anak ke masjid, tetapi dalam masa sama kita cuba pastikan anak kita terkawal. Betul atau tidak? Saya bukan kata nanti orang kata Ustaz Saleh tak mesra masjid lah. Saya pun ada anak kecil, saya ada 7 orang anak. Kalau bawa pergi ke masjid, anak saya kecil-kecil lagi, memang akan ada masalah tak mampu nak mengawal anak. Sebab dia jumpa budak-budak ramai-ramai, dia berlari-lari apa semua. Masjid pula cantik, besar. Jadi dari pandangan saya lah, saya lihat anak saya dia berapa orang tak mampu lagi, tak layak lagi untuk ke masjid, maka lebih afdal lah solat di rumah. Bila pergi masjid tu saya cuba jugalah kan. Tapi bila anak tu dah melinteh-linteh tu kan, anak kita tu, saya duduk doa, ya Allah jangan pijak spek mata cik ni. Dia buka pula handbag orang tu, ya Allah janganlah dia ambil apa-apa. Saya pun dah bagi salam terus ambil balik terus, supaya orang tak nampak tu anak Ustazah Asma. Okey. Kadang pakcik ni kan ada sakit jantung. Tiba ada orang panjat kat belakang, ada tarik, terkejut-kejut dia kan. Masya Allah. Jadi dalam keadaan ini, macam mana nak membudayakan anak kita di masjid? Cuba dulu bawa anak kita bukan waktu solat 5 waktu. Bawa waktu duha, bawa waktu yang lain, sampai nampak anak kita ni duduk kat masjid dia dah okey. Sebab budak tempat baru dia jadi excited. Dah nampak dia dah terkawal, dia boleh buat duduk, kita pun bawa color, dia pun color sama dengan dia kat belakang, dia pun tak ganggu jemaah, silakan bawa. Masya Allah. Okey, begitu juga dengan keadaan apabila mereka menangis, mereka bertempik, mereka bekerja-kerja dan sebagainya. Jadi bertembung ni antara jemaah tua dengan jemaah muda nak biasakan anak. Jadi kita biar win-win situation. Bukan kita kata tak boleh, silakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita jaga hak jemaah lain supaya rasa tenang. Bahkan Nabi pernah menegur, jangan ganggu jemaah. Kalau orang tengah solat, yang baca Quran pun kena perlahankan suara. Kan kita baca Quran, tiba-tiba ada orang semayang. Bahkan ketika itu kena rendahkan suara supaya tak mengganggu orang yang sedang solat. Apatah lagi suara-suara yang lain. Masya Allah. Okey, kita tengok. Yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Orang tu hina, mungkin tak solat, mungkin sekian-sekian. Tetapi kenapa dia diangkat menjadi pemimpin? Mungkin kerana dia ada kuasa dan sebagainya. Mungkin kerana dia ada harta dan sebagainya. Ataupun kerana kroni dan sebagainya. Okey, seterusnya. Seorang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Kerana takut kejahatannya lalu dia dimuliakan. Khamar, arak sudah diminum di merata tempat. Betul tak? Arak ada di mana-mana. Dijual di tempat yang terbuka.
Okey, kain sutera banyak dipakai oleh kaum lelaki. Kita tahu sutera haram dipakai oleh lelaki. Kalau baju sutera agak-agak berapa harga dia? Bukan 200, bukan 500. Kalau kain sutera betul, ribu-ribu. Boleh jatuh 10,000, boleh jatuh 40,000. Yang duk pakai kain sutera sebenarnya bukan sutera betul pun. Yang batik sutera Terengganu apa semua tu kan. Kan nanti kita tengok ada orang lelaki pakai, kita kata, pakcik ni tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akhir zaman. Saya pernah ada seorang orang kaya sangat. Lepas tu dia pakai samping. Adalah kaitan tu macam mana. Dia kata, Ustazah tahu tak samping ni harga berapa? 40,000. Amboi mahalnya samping tu. Lepas tu baju ni sekian. Baju puluh-puluh ribu, bukan main ribu-ribu. Masya Allah. Kalau lah dipakai sutera betul, sebab sutera ni sangat mahal. Ulat sutera, nak keluar baju tu daripada sutera, ulat sutera, nak berapa banyak ulat sutera nak siap satu baju. Sebab tu dia jatuh ribu-ribu. Kita ratus-ratus itu bukan sutera betul lah. Yang tu yang disebutkan haram apabila orang lelaki mula memakai sutera. Ini kekayaan yang melampau. Nabi sebut akhir zaman umatku diuji dengan kekayaan yang melampau, sehingga kalau ada 100 dirham, 100 dirham ke 100 dinar macam tu lah, tak rasa apa-apa. Kita bukan 100 ringgit, 100 dinar ni banyak sangat ni, puluh ribu ke ratus ribu, wallahualam. Tetapi kerana melampau sangat kekayaan tu, tak ada rasa apa-apa. Ini yang kita bimbang, umat akhir zaman kita sedang mengejar kekayaan. Okey, tengok. Bukan kata tak boleh kaya. Jadi kaya yang bersedekah silakan. Jangan kaya yang menghimpun, itu tercela. Kaya, duit banyak, bisnes makin maju, dia cuma duduk menghimpun harta saja. Tambah beli tanah. Tambah beli rumah. Sampai 10 buah rumah. Kereta pula banyak. Masya Allah. Tambah pula orang rumah. Sebab rumah dah banyak kosong kan. Okey, semualah. Duit bertingkat-tingkat. Kereta berkilat-kilat. Apalah semua tu lah. Jadi, kalau dihimpun itu tercela. Okey, kita tengok seterusnya. Kain sutera banyak dipakai para artis-artis di sanjung-sanjung. Ini memang benar. Muzik banyak dimainkan, ya. Dan generasi akhir umat ini melaknat, menyalahkan generasi sahabat, salahkan orang terdahulu. Maka pada ketika gempa bumi ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk yang lain. Akan berlakulah banyaknya kemusnahan bumi dan sebagainya. Subhanallah. 5 maksiat yang akan disegerakan balasannya. Okey. Subhanallah, sekarang ni saya rasa lebih kurang setengah jam je lagi kan nak habis. Boleh ke kalau kita buka kepada soal jawab? Tuan-tuan Haji kalau ada nak tanya ke? Lebih kurang setengah jam. Okey tak ni orang hantar ni? Nak teruskan ke? Ada yang nak tanya? Angkat je tangan kalau ada nak tanya. Teruskan ya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Okey, seterusnya 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Tapi saya nak pergi cepat sikit bab rukun Islam. Saya nak sentuh bab rukun Islam. Sebagai penutup landing ni, lebih kurang setengah jam lagi. Kita baca hadis Nabi SAW. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu terbina di atas 5 perkara. Iaitu pertama, menyaksikan bahawa tiada ilah melainkan Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang seterusnya, berpuasa di bulan Ramadan dan juga menunaikan haji. Okey, saya sebut yang kelima dulu, menunaikan haji. Berapa orang dah menunaikan haji dekat sini? Boleh tak tolong angkat, saya nak tengok dah tunaikan haji. Masya Allah, subhanallah, jatuhkan tangan. Okey, bila sebut bab menunaikan haji, kita tahu ini rukun Islam. Dan bila rukun Islam, wajib dan berusaha sedaya upaya untuk menunaikan haji. Maksudnya di sini, kita perlu berusaha sedaya upaya cukupkan dulu minimum dalam tabung haji supaya kita layak untuk dipanggil masuk shortlisted untuk pergi haji. Maksud saya, hari ini ramai orang dahulukan duit ke lain. Ada duit, beli rumah dulu. Ada duit, beli kereta dulu. Bukan kata tak boleh ya, dengar dulu. Ada duit, beli golang dulu. Ada duit, beli omeh lah dulu kan. Apa-apalah, kan berjalan dekat Langkawi, kan berjalan sana, berjalan sini. Tak cukup untuk simpan duit untuk pergi haji. Sebab kita tahu sekurang-kurangnya lebih kurang 10,000, betul kan? Tunaikan haji. Kalau kita dah simpan, dah masuk dalam 10,000. Lepas tu kita nunggu, giliran tak sampai lagi.
tunggu lagi tahun depan, tak dipanggil lagi, lalu kita meninggal dunia, maka insya-Allah kita tidak dikira mencuaikan ataupun sengaja tidak menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi contohlah esok kan dah meninggal dunia, duduk dalam kubur, malaikat pun tanya, "Pak Cik, kenapa tak pergi haji ni?" Orang susah, tak boleh, nak macam mana? Kan pada orang yang mampu ya. Okeylah Pak Cik. Ni contoh yang lain, tak adalah malaikat tak tahu macam mana tu akan dihisap tu. "Cik, merokok tak?" Contoh. Merokok. Berapa tahun? 20 tahun lah, lebih kurang 30 tahun. Sehari berapa pakcik? Kali sebulan. Kalaulah sebulan tu RM10 sehari, kalau sebulan 300, betul kan? 300 kali setahun jadi berapa? 3 kali 12 jadi berapa? 2,000? 3,006. 3 tahun sebenarnya dah cukup dah belanja nak pergi haji. Maksudnya hisab kita tu bukan hanya selesai dengan tak mampu, nak macam mana, susah. Akan dikira sebenarnya kita mampu. Tanya pula makcik, kenapa tak pergi haji rukun Islam kelima? Tak ada duit. Handbag ada berapa? Kasut ada berapa? Tudung, beli tudung. Maksudnya kita tak mendahului. Saya pernah dengar ada satu seorang, saya tak ingatlah ceramah ke ataupun saya baca yang dia tulis. Dia kata bila pengalaman dia pergi haji, dia jumpa ramai orang India, muda-muda daripada negara India pergi buat haji. Muda-muda. Dan bila dia tanya macam mana kamu orang muda semua datang buat haji, dia kata kami antara budayanya masyarakat Islam India ni, bila kerja je perkara pertama kumpul duit untuk pergi haji. Orang kita bulan kedua kalau masuk kerja dapat gaji tetap, bulan kedua keluar kereta. Bulan keberapa beli rumah, bulan keberapa beli tu, nokza, beli tu, beli ni, apa-apalah. Maksudnya bukan dia utamakan, terasa ada nokza tu kan. Beli sangat nokza, maksud nak beli macam-macam hujah bagi kat suami, lepas tu tak guna. Kan? Okey. Nak sebutnya budaya masyarakat kita tak budayakan, tak tekankan bab kewajipan menunaikan haji itu sangat penting. Kalau kita mati dalam keadaan kita tidak dilihat berusaha keras untuk menunaikan haji, soalannya tak lepas. Tapi masyarakat mereka bila kerja je, kumpul-kumpul, dah cukup berapa jumlah, tapi kalau tak dipanggil, barulah dia orang pergi beli-beli perkara-perkara lain. Jadi pesan kepada generasi anak-anak muda kita, kumpul dulu biar tabung haji cukup dulu 10,000, barulah kau nak pergi jalan sana sini, kau nak beli barang tu barang ni, supaya kalau apa-apa berlaku, kita bukan dalam keadaan orang yang mencuaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita betul niat nak tunaikan yang kelima tu, Allah mesti akan buka jalan. Allah akan buka rezeki kepada kita. Sebab apa? Allah tengok hamba-Ku ni bersungguh-sungguh sangat nak menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi bila kita tak ada dalam agenda hidup kita nak tunaikan haji sekian-sekian, maka rezeki semakin sempit, tak berkat dan sebagainya. Sebab tak pergi kepada yang hak. Okey, kita tengok seterusnya. Tadi rukun Islam. Bab haji yang kedua iaitu bab zakat. Jadi zakat tadi dah sentuh dah, ibu-ibu bapa-bapa sekalian. Tolong semak, tolong cek bab zakat. Kalaulah ada zakat-zakat yang kita selama ini tertangguh, dia jadi hutang, maka pergilah ke pusat kutipan zakat untuk kita mengesahkan supaya kita mati dalam keadaan selesai. Allahu Akbar. Kalau adalah harta kita yang terpaksa kita jual untuk selesaikan zakat, maka itu lebih baik untuk kita. Sebab apa? Lepas kita mati, tak ada satu sen pun yang kita bawa. Tapi hutang akan tetap dibawa. Lepas kita meninggal, agak-agak berapa lama suami kita menangis? Sampai tak sehari? Ada kata sekejap ni. Itu pun kan main payah dia nak suruh keluar air mata tu. Kan? Hadis Nabi SAW, Nabi kata, yang mengiringi jenazah ke kubur ada 3. Keluarganya mengiringinya, hartanya mengiringinya, dan amal soleh mengiringinya. 2 akan pulang, 1 saja yang kekal. Ahli keluarga akan pulang. Dah lapar baliklah dia nak makan. Dah tengah hari terik, panas, dah baliklah. Sedih macam mana, sayang macam mana. Yang kedua, iaitu harta akan digunakan oleh ahli keluarga. Tapi yang kita sayang-sayang tu kan, tak bila nak guna haji ni kan, siap pada ni beli, sayanglah nak guna, sayanglah, dah meninggal dah tak boleh guna. Tapi masa ada hidup lagi ni, bagi siap-siap, itu baru kira sedekah. Dah meninggal, dah nazak, baru pesan ambil lah tapu emak tu lah. Masya Allah. Ataupun tak sempat pesan, meninggal dalam keadaan mengejut contohnya. Wallahualam, apa yang tinggal itu tak dikira sedekah, tapi semua itu dah jadi harta pusaka dah belaka.
Sedekah ni apa yang kita beri ketika saat hidup kita. Masya Allah. Dan mungkin ada ahli keluarga kita yang jaga diri kita walaupun lepas kita meninggal. Masa dia pergi cek kat pusat kutipan zakat, mungkin duit apa semua tu dia bayar zakat untuk kita dan sebagainya. Masya Allah. Kalau mak saya, dia buat kaedah, memang selalu berterusan bayar juga zakat untuk arwah ayah meninggal tahun lepas. Sebab apa mak kata, bimbang kalau ada zakat yang belum selesai. Jadi setiap kali beri, sekian-sekian ni bayar zakat untuk ayah. Padahal ayah dah tak ada, tapi bimbang, risau. Kalaulah kita ada pewaris yang risaukan kita. Tapi kalau dah dia orang seronok, dapat apa yang kita ada, tak fikir dah kedudukan kita, keadaan kita dalam kubur dan kita tak mampu lagi nak sebut apa-apa. Okey, seterusnya bab zakat, kemudian bab salat, kemudian bab syahadah. Okey, subhanallah. Saya Atikah pukul berapa ya sekarang? 10.35. Ada lebih kurang 10 minit lagi. Nampak dah penat tu kan? Masya Allah, subhanallah. Okey. Bab syahadah memang mudah kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Memang mudah. Tapi kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama ini bukan syarat sebut saja. Yang kita perlu perhatikan hari ini, apakah pembatal syahadah. Ramai umat Islam hari ini tak sedar syahadahnya telah terbatal. Walaupun dia ulang dalam setiap kali at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antara pembatal syahadah ini yang nak sebut sikit. Kalau kita rujuk Jabatan Mufti, kita rujuk, banyaklah kita boleh rujuk. Ada banyak pembatal syahadah, ada yang listkan 10, ada listkan 15. Antaranya yang pertama umum kita tahu, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan Allah kita tahu sama ada dengan lidah ataupun dengan perbuatan ataupun dengan i'tiqad di dalam hati. Allahu Akbar. Contoh pada lidah. Walaupun dia tak minum arak, tapi dia kata arak bagi saya tak haram. Boleh minum. Terbatal tak akidah dia. Sebab saya tengok arak ni, dia banyak manfaat. Jadi peliklah kalau arak ni haram. Arak sebenarnya tak ada masalah. Terbatal akidah dia dengan lidah dia. Bahkan orang yang kedua, dia minum arak. Tapi bila kita tanya kenapa minum arak, tahu tak haram? Saya tahu haram, tapi dah besok. Contohlah kan. Susah nak tinggal. Zaman jahiliah dulu dia minum arak. Dia kata dia tahu arak itu haram dan dia tak cakap arak tu halal, tapi dia minum, dia tak batal syahadah. Nak katanya lagi dahsyat yang sebut pada lidah, walaupun dia tak buat. Yang buat tu, solat contohnya. Kenapa tak solat? Solat bukan wajib, batal syahadah. Tapi kalau kenapa tak solat? Belum sampai masa lagi, tak sampai seru lagi. Kamu tahu tak solat tu wajib? Ya, saya tahu. Maka kalau begitu, dia dalam keadaan fasik. Sentiasa melakukan dosa besar. Sangat bahaya kalau meninggal dalam keadaan fasik. Bahkan kalau meninggalkan solat dengan sengaja, kalau mazhab Syafi'i kita meletakkan dia dah soalannya terkeluar daripada syahadah. Sebab apa? Tarku baina iman wal kuf as-salah. Yang membezakan antara iman dan kufur adalah solat. Bila tinggal solat dengan sengaja, maka dia terkeluar daripada syahadah. Jadi ramai orang tak sedar syahadahnya dah terbatal. Okey, lepas tu yang kedua, menjadikan perantaraan dia dengan Allah ada perantaraan di tengah. Dia tak direct minta tolong dengan Allah, tapi dia guna pertengahan. Contoh guna bomoh dan sebagainya. Dan kadang bomoh ini boleh berupa dalam bentuk apa? Bukan bomoh sangat. Ustaz, ustazah dan sebagainya. Saya nak cerita sikit pendedahan lah. Kepada apa yang betul-betul berlaku dan sampai kepada saya. Sebab perkara ni memang saya sendiri tengok bukti dan sebagainya. Bukti tu maksudnya bukannya cerita-cerita je lah. Boleh tengok bukti sekali, Masya Allah. Tolong perhatikan anak-anak kita di universiti. Anak-anak muda kita, sebab ramai pelajar universiti yang terlibat. Dia orang tak sedar. Basic agama tak kuat dan sebagainya. Bukan nak menakutkan, tapi nak suruh kita berhati-hati. Hari ni ramai orang nak berubah jadi baik. Nak syurga Allah. Bimbang itu, bimbang ini. Tetapi ada sifat malas melalui jalan mujahadah yang susah ni. Ataupun orang ni nak berubah, nak insaf. Bila jumpa ustaz, ustaz kata, pakcik dah tinggal solat, sekarang dah 50 tahun kena qada semua. Kan payah tu, betul kan? Tapi ada ustaz yang kedua pula, bukan ustaz lah, tapi dia ngaku ustaz. Tak payah pakcik tak payah buat apa, pakcik cuma masukkan duit sekian-sekian, insya-Allah duit ni akan sampai terus ke Sidratul Muntaha. Okey, ada kes ni dia jadi macam ni tau. Ada seorang hamba Allah dan bukan seorang je, rupanya sindiket ni dah banyak merebak. Bila didapati kenapa dia habiskan semua, jual rumah, jual kereta, habis duit situ, pinjam, ambil duit orang, hutang duit along, hutang orang si pinggang. Lepas tu akhirnya sampailah masuk penjara, didakwa, direport polis apa semua. Lepas tu bila cek-cek, rupanya selama ni
dia masukkan duit dalam satu akaun. Akaun itu pemiliknya malaikat Jibril. Macam tak logik memang. Orang ni pun bukan orang yang tak berilmu, bukan orang yang tak berpelajaran, orang berpelajaran. Lepas tu malaikat Jibril kata, okey, untuk naik makam yang lebih tinggi, masukkan lagi dalam 10,000 contoh. Tiba malaikat Jibril ada account number kan. Masukkan. Dia masuk. Minta berapa pun. Masuk. Masya Allah. Sampai tak ada duit, pinjam, hutang, jual itu, ini. Masuk. Lepas tu ada SMS dengan Nabi Muhammad pula. Nabi Muhammad kata, Alhamdulillah, nama kamu telah pun ditulis di syurga. Maka apa pun ujian dan cabaran selepas ini, hadapilah dengan tenang. Itu yang dia senyum masuk penjara pun. Betul. Senyum kena marah, kena maki, kena hamun pun. Sebab dia kata, memang dah disebutlah, Nabi dah sebut. Siap tanya, hadis ni sahih tak wahai Nabi? Siap tanya, cek hadis apa semua. Kemudian malaikat Jibril kata sampai satu jumlah tertentu akan turun duit daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz nanti kamu boleh bayar semua hutang orang. Jadi jangan bimbang, teruskan cari duit, terus cari duit. Dan biasanya nak sebut pasal syahadah ni, dia rasa dia buat sesuatu sebab nak syurga, nak jaminan syurga. Sampai peringkat dia tak sedar, mula-mula dia jumpa kumpulan. Mula-mula okey, kumpulan-kumpulan seperti ini bermula dengan okey. Okey, datang, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Okey lagi. Lepas tu okey, tambah selawat. Okey, rasa tenang, rasa seronok. Sebab hidup tak bahagia, rasa selesai masalah apa semua. Lepas tu tambah lagi zikir-zikir yang lain. Sampai peringkat dah tak tahu dah zikir apa. Rupanya zikir itu adalah mantra ataupun bentuk sihir memuja syaitan dan iblis. Ini yang berlaku contoh modus operandi oleh Ayah Pen. Kita tahu Ayah Pen dulu kan. Yang ikut tu semua berpelajaran. Ada doktor, ada PhD, ada apa semua tu. Bukan yang tak cerdik. Tapi bila sampai sana, disihir, baca benda-benda yang dia sendiri tak sedar benda tu salah. Akhirnya nak apa? Nak isteri bagi isteri. Nak anak bagi anak. Nak harta semua bagi. Sampai binaan kan juta-juta, berapa ekar semua. Dan hari ini bab pembatal syahadah, ilmu-ilmu ajaran sesat begini sangat banyak, bahkan beratus-ratus. Selangor sendiri banyak. Kita kena perhatikan anak kita bila balik daripada universiti, tolonglah intai-intai dia dalam rumah dia buat apa, dalam bilik dia buat apa, sebenarnya dia solat ke tidak. Bukan saya nak suruh rasa macam tak percaya, takut, tapi lebih baik bimbang hari ini. Bimbang. Saya dapat banyak pengakuan pelajar universiti yang mesej saya, Ustazah saya terlibat gerakan ni, Ustazah gini. Memang ajaran sesat. Ustazah, saya hujung minggu saya buat ni. Buat pengakuan apa? Pengajian Islam. Tapi hujung minggu terlibat dengan pelacuran. Kenapa kamu boleh terlibat? Ustazah, semua orang ada iPhone. Saya nak juga. Ustazah, ni cara yang paling mudah. Saya hidup susah. Saya tengok orang lain boleh hidup senang. Saya nak juga hidup senang. Saya memang lahir bagi orang susah, orang miskin. Saya nampak tu cara yang mudah. Memanglah, sekali bayar berapa? Hujung minggu pergi. Tapi dia rujuk saya sebab apa? Ustazah, macam mana saya nak berhenti? Susah dah nak berhenti. Sebab maksiat bila sampai ketika dia jadi satu ketagihan. Pelajar lelaki ada, pelajar perempuan ada. Sebab apa? 3 bulan sekali baru jumpa anak-anak universiti. Betul tak? Lama-lama sekali. Sebab itu kena besar tawakal kita pada Allah. Hari ni telefon kan? Kadang telefon ni telah mengurangkan tawakal kita kepada Allah. Dulu ibu bapa hantar anak, betul kan? Sebab tak boleh berhubung. Sebulan barulah dengar khabar. Telefon sekali-sekala. Akhirnya ibu ayah ni tak berhenti berdoa. Ya Allah, jagalah anak. Ya Allah, macam manalah dia. Apalah cerita dia. Kuat berdoa ibu ayah. Hari ni sebab ada telefon. Buat apa? Anak balas. Okeylah tu dia. Makan tak lagi? Dah, okeylah. Kurang berdoa sebab kita ada satu benda yang kita boleh tahu direct keadaan anak kita. Masya Allah. Sebab itu ibu-ibu yang baik. Ada seorang ibu ni, saya kenal seorang pelajar ni, dia cemerlang, dia sangat bagus, hafal Quran, hafal hadis, banyak apa semua. Saya tanya dia, kamu dah lama tak balik rumah? Dah lama Ustazah. Dia pelajar pondok. Dah 5 tahun. Kami orang susah dekat Sabah tu, mesin basuh, semua tak ada. Maksudnya memang kampung susah-susah sungguh, peti ais. Wallahualam macam mana susah dia tu. Kata, kenapa tak balik? Mesti mak kamu rindu. Memang saya pun rindukan sangat dengan mak. Mak pun sangat rindu pada saya. Tapi Ustazah, Alhamdulillah, mak saya 5 kali sehari, setiap kali waktu solat mesti telefon, ingatkan tentang solat. Masya Allah. Saya kata 5 kali sehari, tak pernah miss. Ya. Telefon pendek je. Assalamualaikum. Dah semayang? Dah solat? Okey, Alhamdulillah. Okey, dah. Nanti asar, telefon lagi. Maghrib, telefon lagi. Maksudnya, telefon itu bukan mengurangkan hubungan dengan Allah, tapi telefon itu menguatkan lagi.
Dia kata mak tak cakap panjang apa tapi dah boleh lepas rindu 5 kali sehari. Mesti mak nak pastikan solat. Sebab apa kita tahu kalau anak kita jaga solat, apapun ujian datang yang menguji ajaran sesat ke apa ke, manusia yang nak tarik dia kepada tak elok ke, cinta-cintun ke, selama mana anak kita jaga solat, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama dan tiang kehidupan. Ad-din masuk kehidupan juga. Barang siapa yang menjaga solat, dia sedang menjaga agama dan hidupnya. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, dia sedang menghancurkan agama dan menghancurkan hidupnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, antara zikir yang kita boleh amalkan, kita zikir Asma'ul Husna, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Allah yang maha menjaga dan yang maha mengawasi. Aku serahkan anakku untuk dijaga dan diawasi olehmu. Tapi tak kala kita rasa kita lah yang awasi anak, sebab kita mesej, tanya apa semua, rasa okey lah tu sebab kita dah tanya dah dia semua okey. Akhirnya kita kurang minta dengan Allah. Akhirnya kita tak tahu apakah ujian dan cabaran yang telah merosakkan anak cucu kita. Na'udzubillah min zalik. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apa untuk anak yang soleh? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila nak tinggalkan anak di lembah yang kering kontang, bukan minta dengan Allah, Ya Allah, jagalah anak-anak dan isteriku ni Ya Allah daripada binatang buas. Bukan itu yang Nabi Ibrahim doa. Tapi Nabi Ibrahim bila nak tinggalkan anak isteri di lembah yang tak ada manusia apa, doa yang dilantunkan, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku mendirikan solat wa min zurriyyati, dan juga zuriat keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa permintaan kami. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu rukun Islam yang kedua bab solat. Tiba-tiba berubah bunyi ya. Dah habis masa ya? Ya. Oh, ada soalan. Sebagai umat akhir zaman, banyak cabaran kadang-kadang melampaui emosi, logik, fikiran dan sebagainya. Apakah benteng terbaik yang boleh dilakukan untuk hadapi cabaran akhir zaman? Boleh Ustazah terangkan sikit tentang fitnah Dajjal? Rupanya dia tunggu bila Ustazah nak cerita tentang Dajjal. Saya kata insya-Allah Ustaz yang kedua akan cerita tentang Dajjal. Ya Ustaz, Ustaz dah sampai ke? Fadil Ustaz? Ada lagi? Okey, saya nak, sebab soalan tu saya nak tunjuk yang terakhir sekali bagaimana nak menghadapi fitnah Dajjal. Ini antara tanda-tanda akhir zaman lagi. Okey, ini rukun Islam. Zaman di mana orang tak pedulikan harta tu diperoleh daripada mana? Harta riba wujud di merata tempat. Bahkan manusia hari ini Nabi sebut akan tiba satu zaman tak ada seorang pun yang tidak terlibat dengan harta riba. Kalau ia tidak secara langsung, ia terkena juga debu-debu. Tolong cek rumah kita sekarang, kalau tak habis bayar, dulu buat konvensional ke? Wajib tukar kepada pinjaman Islam. Anak kita beli rumah, beli kereta, kita memang seronok. Besar rumah, seronok, rezeki kau lebih kan? Tanya, buat pinjaman konvensional ke Islam? Kereta beli, apa pun. Dan hari ni banyak ni beli yang ansuran-ansuran ni. Dan adalah ansuran tertentu saya tak nak sebut, tapi banyak ansuran-ansuran ni tak patuh syariah. Memanglah kita seronok beli nak raya kan, semua set, semua baru belaka, bayar ansuran sikit. Tapi bila ada bercampur dengan harta riba, bila riba ni dalam Al-Quran Allah sebut diperangi. Maksudnya Allah guna istilah perang bagi orang yang memakan harta riba. Na'udzubillah min zalik. Jadi cek apa-apa pernah. Dan cerita Imam Abu Hanifah, Masya Allah, bab riba ni. Imam Abu Hanifah, dia sebut kalau ada orang berhutang dengan dia, dia punya nak jaga takut dia ambil riba di atas orang yang berhutang, dia tak akan duduk berteduh di bawah pokok orang yang berhutang dengan dia. Pokok. Imam Abu Hanifah dia bagi hutang kat orang. Kalau riba, hutang RM10, bayar RM5, itu riba, betul kan? Jadi dia bimbang kalau orang yang dia beri harta ni, bagi pinjam ni, ada pokok tapi dia lalu kebetulan panas, dia pun tumpang berteduh. Dia bimbang itu juga dikatakan riba. Sebab dia ambil manfaat daripada orang tu. Kadang adik-beradik, kakak pinjam duit dengan adik ataupun adik pinjam dengan kakak. Si kakak ni bila pergi rumah adik, main ambil je makanan. Sebab terhutang budi, dah bagi pinjam. Kadang orang yang bagi pinjam ni, dia guna kuasa dia bagi pinjam tu. Orang ni tak mampu nak bercakap, dia boleh hina-hina orang yang berhutang dengan tu. Masya Allah. Kita kena sedar kadang-kadang duit kita, bukan duit kita, duit Allah kan. Allah ya Malik, bagi pada kita. Bila Allah nak tarik, banyak cara. Orang masuk rumah, rompak kita, habis duit. Kereta aksiden, habis duit. Kan? Orang hutang, tak bayar. Itu pun cara Allah ambil rezeki kita.
Kalau kita tengok orang yang berhutang tak mampu bayar orang miskin, itu seafdal sedekah kalau kita halalkan, insya-Allah. Sebab ada orang kata macam ni, tak payah kita tak payah halalkan, tunggu dekat pada mahsyar esok kita boleh tuntut daripada dia. Kita tak tahu siapa yang akan menuntut sebenarnya. Kalau kita hari ni mudah halalkan hutang orang, masya-Allah, kita tak tahu dulu kita ada hutang siapa-siapa yang kita sendiri lupa. Masa sekolah rendah, masa sekolah menengah, ambil pen orang, ambil pemadam, pinjam duit RM1 nak beli kerupuk lekor contohnya kan, lepas tu dah lupa. Tak tahulah, saya sendiri pun fikir kita ni memang ada hutang, kita ingat nak bayar, ingat. Sebab tu hutang kena tanda, akhirnya kita tak ingat. Lalu hari ini apa yang mampu kita buat? Kalau kita mampu nak halalkan mana hutang orang yang tak mampu, mudah-mudahan orang yang pernah kita berhutang pun tak tuntut di akhirat, dan dia juga halalkan hutang kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Berhati-hati dengan harta riba. Imam Abu Hanifah sampai begitu sekali. Dia tak akan guna harta orang tu, takut termasuk dalam bab riba. Okey. Kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Ini panjang. Orang yang berpegang dengan agama seperti memegang bara api. Masa akan menjadi singkat. Betul. Munculnya galian-galian bumi bermegah dengan masjid. Masya Allah. Dari Anas bin Malik, tidak berlaku hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan masjid. Berlaku tak hari ni? Berlaku, berleluasa sangat-sangat. Malaysia di antara himpunan masjid yang indah cantik, dijadikan tempat untuk melancong. Bahkan orang yang datang ke dalam masjid tu dah masuk masjid, tak ada nak solat 2 rakaat. Ambil gambar. Saya tak nak sebutlah masjid mana, tapi saya pun pergi masjid tu juga. Saya memang sebab kagum dengan cantik semua tu kan. Dah semua orang heboh, viral. Tapi bila saya tengok ada wanita-wanita yang berpakaian seksi, wanita muslimah kita pakai ketat ambil gambar belakang masjid, saya rasa sedih sangat. Dia pergi jumpa Allah di rumah Allah, tapi dia tak nampak Allah. Pergi masjid, pergi rumah Allah, tapi tak nampak Allah. Jadi takut sangat, apatah lagi kalau bukan pergi masjid. Dia jumpa tak Allah. Jadi kita bila tengok sahabat-sahabat kita yang masih jauh, bukan kita mencela. Saya sendiri pun ada orang yang free hair apa semua jadi kawan, pramugari, saya sayang semua. Bukan kata ustazah ni mesti ni tengok kita tudung kecil ni mesti tak suka ni. Tak, sebab sayang melepasi segalanya. Dan sebab sayang tu kita pesan benda yang betul-betul, sebab saya ke akhirat esok akan ditanya oleh Allah. Asma, kamu diberi peluang untuk menyampaikan yang benar, sepatutnya sebut gini-gini, tapi kamu terlalu berlapik sampai tak sampai sepatutnya. Memang ada orang kata saya laser, direct sangat, tak berlapik. Tapi ada guru saya kata zaman akhir zaman ni, ustazah sebut je. Sebab kemungkaran tu sangat laju sangat. Benda yang mungkar tu terlalu banyak sangat. Jadi kita pula ada orang yang lembut, ada orang berlapik dan ada orang yang direct. Sebab tu saya sampai tahap nak kena saman pun ada. Ada pihak yang nak saman, ada pihak yang nak report polis, adalah cerita-cerita. Nampak semua macam okey, tapi ujian dan cabaran tu bila kita sebut secara jelas apa semua adalah risikonya. Okey. Kita tengok ketentuan imam untuk sembahyang, masya-Allah berlaku. Saya banyak pergi surau ataupun masjid, masjid jarang, surau kebanyakannya. Tak ada imam, tak ada apa, azan pun tak ada. Perhatikan sekitar kita. Lagi akan datang satu zaman orang ramai tegak beberapa masa, duk tolak-tolak. Kau lah kau lah jadi imam ha. Deng tak boleh. Kau nikah 2, Deng nikah 1. Kau patut depan. Kau lagi tua, tunjuk IC lah pula. Tak ada imam. Tak ada yang layak jadi imam. Akhirnya yang jadi imam tak mencukupi kelayakan dari sudut bacaan dan sebagainya. Padahalnya ramai. Bukan tak ada orang belajar apa semua, tapi ketika solat tiba-tiba tak ada imam. Yang belajar handal sampai luar negara, ustaz-ustaz belajar ni pun tak sampai dia sembahyang kat masjid. Dia pun kalah dengan rumahnya. Okey. Mereka tidak dapat memerlukan berjemaah kerana tak mendapat. Okey, seluruh dunia datang mengidu Islam, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi, golongan anti hadis, masya-Allah. Nabi kata memang akan ada orang yang angkat anti hadis, dia kata dia pegang pada Al-Quran. Hari ini memang ramai, grup ni semakin luas, semakin ramai. Okey, penyakit umat-umat terdahulu, Islam kembali dagang, bahaya kemewahan. Okey, tak sempat ni semua ni, di manakah punca kebinasan seorang? Tanda kiamat. Ini 10 tanda-tanda kiamat. Asap, Dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat sekian, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj Majuj 3. Okey. Saya nak pergi kepada definisi Dajjal, macam-macam lah ni cerita pasal Dajjal ni. Yang ni ke duk tunggu-tunggu? Tak apa, ustaz ni insya-Allah akan cerita. Di manakah Dajjal akan keluar? Sekian. Okey, itu hadis yang sahih panjang tentang Rasulullah cerita tentang perihal Dajjal. Okey, jadi kena jemput lagi lah saya ceramah ya, masa tu cerita pasal Dajjal. Okey, saya nak share yang kesimpulan. Encik, boleh tak buka yang kesimpulan tadi? Bagaimana berhadapan dengan fitnah Dajjal mengikut sunnah Nabi, apa yang Nabi ajar. Okey, itu penutup lah. Ada berhenti rehat ya? Ya, ada minum.
Perlu rehat kau? Tak perlu. Oh, hebat asyik sini. Yang akhir sekali, muka surat last sekali. Okey, buat besar. Sabda Nabi SAW dengan yang muka surat sebelum tu. Cek. Okey, saya boleh alih. Okey, besarkan je. Okey, tak apa, besarkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Petunjuk Nabi SAW dalam menghadapi fitnah Dajjal. Yang pertama, hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nabi SAW, yang bermaksud sesiapa yang menghafal 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Yang ni kena tadabbur khas. Kenapa 10 ayat awal Al-Kahfi ini? Kalau kita beramal dan kita tadabbur, kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Masya Allah. Sebab kalau kita tengok ayat yang ke-10 tu, Allah menukilkan satu doa Ashabul Kahfi. Macam mana doa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi, itu doa dia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa yang penting. Sebab apa? Hidup kita hari ni, kita banyak urusan. Kita tahu urusan kita itu berdasarkan nafsu ke petunjuk daripada Allah. Doa ini yang akan membantu kita. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini doa Ashabul Kahfi ni. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami rahmat. Bila Allah beri rezeki dengan rahmat dia, rezeki itu takkan memisahkan kita daripada Allah. Bila Allah berikan kita apa-apa nikmat, kalau dengan kasih sayang Allah, kita selamat. Tapi ramai hari ini dapat rezeki Allah, dapat kasih sayang manusia sekeliling, dengan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala, istidraj. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan wahayyi lana min amrina rasyada. Okey. Dan tunjukilah kami dalam urusan kami petunjuk-Mu ya Allah. Jadi bila kita ulang-ulang doa ni, insya-Allah apa pun keputusan kita buat, petunjuk daripada Allah. Apa tindakan yang kita buat, petunjuk daripada Allah. Dan orang yang selamat daripada fitnah Dajjal dan apa pun fitnah tentera Dajjal adalah orang yang sentiasa dipimpin dan diberi petunjuk, dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, subhanallah. Seterusnya ini kerana Imam Sayuti, dan antara lain untuk berhadapan fitnah Dajjal, berpegang teguh dengan Al-Quran, banyakkan berdoa, beruzlah, jauhkan diri pada fitnah, tukar circle kita, Dajjal tidak boleh masuk Mekah Madinah dan sekian-sekian. Wallahu alam. Subhanallah, alhamdulillah. Saya sudahi ceramah saya ini. Pertamanya saya mohon maaf salah dan silap, mesti ada kekurangan di mana-mana. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada muslimin muslimat sekalian yang memberi tumpuan yang sangat baik. Dan seterusnya mudah-mudahan Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab bighairi azab. Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu ya Allah, tanpa dihisab dan tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami' yang maha mengumpulkan sebagaimana Engkau kumpulkan kami di saat ini ya Allah di taman syurga-Mu yang sementara di dunia, maka kumpulkanlah kami kembali di syurga-Mu yang sebenar ya Allah. Dan ketika itu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul seumpama ini, namun di hadapan kami ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma ya mani', ya maha mencegah, Allah yang maha menghalang, cegah dan halanglah diri kami daripada fitnah-fitnah Dajjal, fitnah-fitnah dunia. Begitu juga dengan ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, zuriat keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Fattah, yang maha membuka, bukakanlah jalan-jalan kebenaran sehingga akhirnya kami berakhir perjuangan hidup kami di syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.